Halo hai, kita bertemu lagi dalam satu episod yang cukup istimewa. Episod yang ke-6, Sera Podcast kembali menghantui anda. Dan bersama kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, cukup punya special. Saya bawakan anda seorang lagi guru saya yang merupakan atlet gym rama kebangsaan. Ya, dah. Saya bohong ya. Beliau merupakan atlet memanah berkuda kebangsaan kita. Alu-alukan kedatangan Tuan Nasrul. Terima kasih sebab sudi hadir ke Sera Podcast hari ini. Nampak Assalamualaikum. macam Agung duit RM1. Tapi First time kan pakai macam ni. first time Time pakai podcast. time podcast. So selalu orang saya pakai track shoot. Biasa orang pakai sampel. Pakai sampel lah. Tapi sebab apa hari ni kita hari dia sebab apa? Berdasarkan aku duk banyak menerima soalan. Orang ni ada banyak soalan pasal aktiviti dan juga hobi aku. Aku tak maulah jawab kat depa hobi kami mahal. Tak kira kata aku belagak macam geng-geng RZ Nos. Jadi hari ni aku nak share dengan depa Nasrul, dengan orang-orang kat luar sana, apa tu memanah berkuda sedikit sebanyak. At least orang tahu sedikit sebanyak tentang memanah berkuda. Tapi sebelum kita nak pergi kepada sukan yang paling aku cintai ni, kita nak tanya dulu pasal diri hang. Okey. Seperti mana yang kita Google, kita dapat ketahui bahawasanya Nasrul merupakan seorang lulusan dari sebuah universiti di Amerika Syarikat. Itu berdasarkan pencarian kita. Jadi selepas pulang daripada belajar di Amerika Syarikat, macam mana Nasrul boleh terlibat sebagai seorang pemanah berkuda ni? Sebab pelik, sebab dengar cerita belajar di sana tu satu kos yang sukar. Jadi saya lah kadang orang ingat kita dah start naik kuda ni daripada kecil kan. Tapi tak, sebenarnya lewat juga. Maknanya dah lepas habis zaman universiti tu lah. Jadi macam mana yang John cakap tu, Alhamdulillah saya mendapat beasiswa MARA melanjutkan pelajaran di Purdue University, Indiana, United States, dalam bidang Science Actuary lah, ataupun Actuarial Science lah. Orang Indian punya tempat tu. Actuarial Science ni memang math lah, memang matematik yang kau-kaunya ni lah. Dia probability, statistik dan sebagainya lah. Seram dengar pun. Jadi sebenarnya minat, sebab dulu kecil-kecil sebenarnya minat tengok cerita perang-perang Cina TV2. Time maghrib pun biasa pukul 7 pukul 8. Dia menarik ni, aku pun tak sempat nak tanya kat aku boleh tanya. So jadi kan cerita-cerita kungfu, cerita perang naik kuda, pakai pedang, pakai lembing, pakai panah kan. Di situlah sebenarnya kita rasa nak buat tu, rasa macam macam best je, macam style kan. Perang-perang moden kita tak minat, yang pakai bom apa semua ni. Jiwa tu tak ke arah situ, walaupun ayah tentera, atuk pun tentera dulu kan. Tapi kita punya jiwa tu lebih minat kepada perang-perang kata kuno ni. Purba sikit kan. So jadi daripada situ, balik daripada US tu, sempatlah bekerja 2 tahun dalam bidang korporat. Tapi sampai satu masa rasa macam bosan tiap hari buat benda yang sama kan. Pergi balik. Dulu kerja pun dekat, memang betul-betul dekat area KLCC tu, belah Jalan Jat Konseng tu. Jadi ulang alik balik naik LRT tiap hari buat benda yang sama. Jadi macam kita sampai satu hari tu terfikir lah, apa kita punya betul-betul tujuan hidup ni. Dia sampai dah rasa macam buat benda rutin. Jadi time tu kita mencari lah sesuatu aktiviti baru. So, tidak dulu waktu kat US, sebelum tu pun memang minat main bola. Memang main serius lah. Memang main serius lah. Wakil universiti dulu. Balik pun sempat wakil bank. Lepas tu tak sangka sungguh. Lepas tu kita dah try push to the limit. Jadi kita rasa macam takat tu je boleh pergi kan. Memang dulu pernah nak impian untuk wakil Malaysia. Semua ni kan, nak jadi wakil Malaysia, main bola apa semua. Tapi lalas kita dah try, kita cuba rasa memang takat tu lah. Main bank pun dapat simpanan. Tak boleh pergi lah. Ingat dulu hebat sangat lah kat US tu. Main orang Arab pun semua boleh tapau kan. Balik Malaysia tak boleh kat apa. So jadi kat situ, bila dah start ada rasa macam boring tu, kita mencari satu aktiviti yang baru lah. So ternampak satu hari tu dalam Malaysia hari ni kot, ataupun Selamat Pagi Malaysia macam tu lah, ada buat demo orang memanah atas rollerblade waktu tu.
So jadi lepas tu Dahsyatnya. dia ada main video klip orang memanah di atas kuda di Korea, betul. So bila kita tengok tu dia macam spark balik macam nostalgia tu kembali tu. Ni benda yang aku nak buat dulu waktu kecil Gitu kan. Ni benda yang kita impikan lah. Sebab dulu waktu zaman kita dulu 90-an macam tu, kalau yang main kuda ni siapa je, kerabat-kerabat. Betul, orang kaya lah. Orang elit. Rasa kita nak jumpa kuda pun susah. Betul. Zaman tu. Betul. 90-an tu rasa sekolah rendah apa semua tak pernah sentuh kuda pun tak pernah. Betul. Tapi lah ni memang alhamdulillah kita tengok aku banyak. Tengok dia hari kantin. Dia bawa. Untuk lah sekolah kaya tu. Hari kantin ada kuda. Ada joyride. Hari kantin jual hotdog macam tu lah. Ada ni. So jadi daripada situ lah bila kita tengok tu spark ni macam best ni, nak try lah. So pergilah macam dia buat satu bengkel lah. Anjuran Syekh Fuad waktu tu. Syekh Fuad ni dia guru pertama saya lah. So makna kata Nasrul time tu dah memang ada orang memanah berkuda di Malaysia? Waktu tu dah ada sebenarnya. Baru-baru ke? Tapi baru-baru dia tak betul-betul aktif sangat lah. Adalah 3-4 orang macam tu. Ada satu kelab macam tu. Okay. Sekitar tahun berapa tu? Tu depa dah start 2007-2008 dah ada ke Korea tu. Jadi yang saya start tu akhir 2012. Jadi bila kita start memanah biasa dulu. Memanah tu terus macam minat lah. Jadi terus beli peralatan memanah ni. Peralatan memanah macam kita tengok atas meja ni busur dengan anak panah lah. Kalau kita memanah ground ni kita panggil ni memanah tradisional. Dia lain sikit daripada memanah moden. Alatan dia tak sama kan. So jadi bila dah sekali try tu terus beli peralatan, memang main hari-hari lah. Sampai kat dalam rumah pun duduk apartment memang main hari-hari, shoot dalam rumah lah 5 meter 10 meter. Kadang kalau tak ada target tu tembak sofa. Orang bagian tawa tu lah. Tembak target tak kena pintu. Bahaya ni adik-adik kita tengok di rumah. Don't try this at home lah. Tahap ketagihan tu macam tu lah. Faham. Lalu busur kita bawa tidur ni sekali kan. Pasang ambu kadang berlatih. Ini barang lain lah ni. Sampai tahap macam tu lah. Jadi bila dah start tu dalam 6 bulan macam tu, alhamdulillah rezeki dapat wakil Malaysia pergi Turki. Dalam masa 6 bulan. Tapi waktu tu 2013. Bukanlah sebab hebat sangat, sebab time tu tak ramai orang ni. So jadi alhamdulillah rezeki waktu tu dapat ni, kita pergilah ke Turki. Bila pergi ke Turki tu lagi terbuka mata. Tengok kat sana, Turki ni lagi dahsyat sebab dia Uthmaniyah kan. Jadi tinggalan dia tu lagi banyak. Kita kalau pergi muzium kita nak jumpa busur pun tak jumpa dah. Tak ada dah. Dia bakal kena makan dengan anak-anak. Replika yang ada kan. Jadi pergi kat sana tu tengok dia punya muzium tentera dia, daripada senjata daripada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih lagi ada apa semua kan. Kita tengok tu dan waktu tu kita nampak dia satu sukan sunnah yang harus dikembangkan lah. Tu memang waktu tu 2013 2014 tu dia macam satu waktu puncak lah sebab yang ni. Jadi bila balik daripada Turki tu terus hantar resignation letter. Sebab lagi terbuka mata waktu di Turki tu. Lebih terang lah lagi terang tu lagi lah. Nampak. Walaupun tak ada planning yang ni lagi. Yang nyata lagi. Balik-balik terus hantar surat resign. Padahal kerja duk elok lah ni. Kerja korporat lah. Waktu tu kerja di Salcom pun. Gaji pun 3,500 waktu tu. Sangat. Kita tinggi sikit lah sebab grad overseas kan. Dapat lah 3,500 ni. So jadi di situ tu nekat nak berhenti. Dan sambil tu diracun jugalah oleh sahabat saya ni. Kekanda Akmal Dahlan. Dia kira watak penting lah. Ni watak penting. Dia adalah pengasas ladang ala warisan. So dia antara boleh kata mentor saya lah. Yang kami start manah lebih kurang sama. Tapi dia ajak saya kembangkan panahan ni dalam bentuk perniagaan juga sebab kita nampak ada potensi di situlah. Jadi sambil berjalan, sambil kita kembangkan, sambil kita jual peralatan, jual khidmat kita, servis kita. Jadi daripada situlah saya sehingga ke hari ni lah. Alhamdulillah sehingga ke hari ni dah 10 tahun. Dah 10 tahun lah. Dan hari ni bagi anda dekat luar sana, Nasrul merupakan pengurusi kepada Persekutuan Memanah Berkuda Malaysia. Pasal apa dia persekutuan Nasrul? Dia tak persatuan?
Sebab bersatu ni susah, bersekutu senang sikit. Nak ajak orang bersatu susah. Oh, lain macam hang memang. Tak bahaya ni kalau orang politik tengok sat lagi dia bawa ambil hang lagi. Sebab tu bersekutu tambah mutu. Oh, cik. Okey, Sebab nama dia memang kita pakai federation. Sebab kita punya World Horseback Archery Federation. Okey. Jadi Malaysia Horseback Archery Federation juga. Sebab tu kita ikut kita punya induk lah. So Badan makna dunia kata tu. itu adalah translation daripada betul. nama yang digunakan di peringkat yang lebih tinggi. Betul. Jadi federation ni persatuan lah. Okey. Kalau persatuan association lah. Tapi kita punya persatuan negeri semua pakai association lah. Association. Persatuan Manah Berkuda Selangor dia punya tu. Okey. Macam mana sekarang Nasrul? Macam hang tengok sukan memanah ni, alhamdulillah bukan saja kita tak mau pergi ke memanah berkuda lagi, kita pergi ke sukan memanah secara keseluruhannya dulu. Yang kita tengok memanah tradisional ni memang sangat mendapat sambutan. Ada yang sampai orang kata ada mengajak di sekolah-sekolah, ada di sekolah-sekolah rendah, ada sekolah-sekolah menengah yang mengajak memanah tradisional ni. Dan ramai juga generasi muda kita dah mula terbuka mata nak cuba kan, sebab dia rasa dulu tu nak beli barang ni tak tahu di mana. Lah ni beli Shopee ya, biarlah salah pun tak betul ke apa pun, janji boleh try dulu lah kan. Tapi sebenarnya memanah ni juga memerlukan tunjuk ajar. Betul tak Nasrul? Sebab dia merupakan satu sukan yang agak bahaya. Kita tak boleh bersendirian lah. Kalau kita tak pandai tu, kita tak reti, sangat-sangatlah kita galakkan anda untuk dapatkan khidmat orang yang lebih pandai dan juga orang yang dah arif dalam bidang ni. Okey, saya kongsikan dengan anda sikit macam mana saya bertemu dengan guru saya Nasrul. Nasrul lagi muda daripada saya, tapi dia merupakan guru dalam hidup saya. Sebab apa? Ada satu hari tu tuan-tuan, saya pergi shooting dalam satu rancangan ni. Rancangan mereka buat macam jalan-jalan ni lah. Saya pergi ke Ladang Kuda Merah. Ladang Merah. Melaka. Ladang Merah Melaka. Haji Din. Waktu tu Haji Din dia punya owner di situ. Haji Din tanya kat saya, nak try tak bawa kuda sambil memanah ni. Kita pula time tu tak, kuda ni memang jauh sekali lah. Macam Nasrul kata. Kuda dia kira pasal lah naik joyride tu dia tak bagi bawa, dia suruh duduk saja. Hari kantin dia tak bagi, hang bawa sendiri, yang yiha semua dia tak bagi. Larilah kuda dia. Lepas tu pula memanah ni lagi pembohong. Saya ada nampak macam orang suka sunnah ke? Saya snooker tuan-tuan. Bukan sunnah, snooker saya. Tapi sebab saya nak try kan, Haji Din kata boleh try kan waktu tu. Kita try kat bawah tu pun tak kena Nasrul. Dia kata tak apalah, try lah atas kuda. Lepas tu pula dia bagi kuda Arab. Haji Din pun bagilah kuda relax-relax je, kuda kayu ke My Little Pony ke apa kan, dia bagi kuda Arab. Bila dia bagi kuda Arab, kuda tu dah memang terlatih. Dia masuk di corner tu, kawan memang akan genter. Aku yang tak tahu pun kuda tu nak genter ke tak macam mana. Tapi alhamdulillah untuk pertama kalinya boleh duduk dan memanah. Kenter tu apa kenter? Sekali kita pergi kenter. Kenter tu kuda tu berlari. Kuda tu berlari lah. Dia bukan jogging ke, jalan-jalan ke, slow walk ke tak. Dia lari sungguh-sungguh dah. So dalam memanah berkuda, dia kena ada berada dalam keadaan kenter ataupun gallop lah. Barulah panahan tu dikira. So bila dia lari tu, pertama kali tu, nervous. Baru aku tahu kata kuda ni, pungkok dia jok-jat. Dia macam ngek-ngok macam tu. Aku ingatkan selama dalam kepala aku, kuda ni pungkok dia macam motor A5. Dia hang duduk tu serap. Dia pergi rupanya dok. Memang hang kena balance dia. Waktu tu lah macam, disebabkan nak memanah, bagi aku satu pengalaman yang cukup kalut lah. Sebab mana nak tengok kuda, mana nak memanah, mana nak boleh nak buat lagi, nak ambil arrow apa lagi. Terlalu banyak benda dalam satu masa. Hyper systemizing. So waktu tu lah, lepas 3 kali dah Haji Din bagi try tu, dan kali yang terakhir tu kena tepat pada bulls tu. Waktu tu Haji Din memang ada video sebagai bukti. Sekali orang kata netizen tak percaya pula. Orang kata duk cerita dongeng. Jadi lepas pada tu lah, saya pun tanyalah seorang watak yang penting ni. Being the most wanted. Kawan baik Kawan baik saya. Lembu tak ada tali ada pun tak guna, tunggu hujan dah gobek. Wari. Saya tanya Wari ni kami panggil boy lah. Kami panggil nama mesra dia, kami panggil boy. Saya tanya boy waktu tu. Boy, aku rasa balik-balik pada shoot ni, aku rasa macam aku dah memang kena rasuk hantu kuda ke apa tak tahu. Hari-hari duk teringat kuda Nasrul. Waktu tu boy dah mana berkuda. Boy dah terror dah. Dia mana boy berkuda. Boy dah post video setiap minggu. Aku tengok dia satu macam dia dah terror lah. Waktu tu dia di alam warisan. So aku tahu boy sajalah selebriti yang aku dapat mana berkuda. Bukan kata selebriti, even kawan pun.
Aku kalau kau main golf ada. Main nambah ekor kau ada. Tapi main kuda panah ni bukan benda senang. Panah satu pasal, kuda lagi. Jadi aku tanya boy. Boy pula kata kat aku, ada 2 orang. Boleh rujuk 2 orang ni. Inilah 2 orang yang aku kenal pun dia kata. Satu Akmal Dahlan. Inilah nama yang tadi Nasrul sebut. Akmal Dahlan, Abang Akmal Dahlan, Alam Warisan dan juga Nasrul. Tapi nasibnya baiknya sebab dalam 2 orang semesej ni, orang yang pertama reply lah Nasrul. Dan Nasrul waktu tu ada dekat Kelana Jaya. Saya ni dah gedik sangat dah. Memang nak kira nak pergi panah kan. Saya pergi lah jumpa Nasrul. Saya pergi jumpa Nasrul. Nasrul kata belajarlah manah dulu. Betul tak Nasrul? So, saya belajarlah memanah menggunakan busur tradisional. Okey Nasrul. Sebagai intro kepada orang-orang yang nak menyertai sukan memanah berkuda. Kita nak cerita. Mula-mula sekali kita kena ada busur dan kita kena boleh memanah dah at least kan. Okey, kita sharekan sikit macam mana rupa busur memanah berkuda ni. Busur tradisional. Ceritakan sikit tentang busur dulu. Okey, macam tadi John ada sebut, saya bila dia tanya pasal memanah berkuda tu, sebab biasanya kalau orang tak tahu, orang akan terus ingat boleh duduk atas kuda, boleh terus panah je. Betul. Macam John explain tadi, dia memang dia multitasking. Banyak benda yang kena kawal, kena kontrol. Kalau tidak dia akan jadi cacah marbah, jadi kalang kabut, jadi kalut lah. So jadi salah satu yang utama, kebanyakannya pemanah berkuda ni dia asalnya daripada pemanah. Dia akan mula memanah dulu. Oh, dia pemanah di bawah dulu. Dia memanah di ground dahulu, lepas tu baru dia upgrade, dia memanah di atas kuda lah. Kita susah nak jumpa orang yang belajar kuda, lepas tu dia nak belajar memanah berkuda. Biasa kalau orang dah start berkuda ni, dia akan main suka-suka kuda yang lain. Macam jumping semua ni lah. Jumping apa semua lah. Ada tapi tak ramai lah. Dibandingkan dengan yang orang yang mula memanah dulu, lepas tu baru berkuda. Tapi kalau nak tanya, yang memanah ni sebab dia lebih mudah. Satunya kos. Dan juga kita boleh, bila dah ada peralatan ni, macam kita ada busur ni, kita boleh berlatih di mana-mana saja. Tapi berkuda ni kita perlu ke tempat kuda, dan kos untuk berkuda ni lebih tinggi kan. Dan kemahiran berkuda ni lebih sukar sebenarnya berbanding dengan kemahiran memanah. So jadi memang kita sarankan memang untuk bermula belajar memanah dulu. Dan tapi kalau ada bajet lebih apa semua, bolehlah terus belajar berkuda, menunggang kuda asas dan belajar memanah. Lepas tu baru digabungkan lah kedua disiplin tu lah. Dan busur yang kita gunakan untuk memanah tradisional ni, memang kita guna busur tradisional lah, tak macam busur moden. Kalau kita tengok dalam sukan Olimpik, sukan Asia yang digunakan tu panjang, yang besi tu kan. Yang ada macam-macam ada macam-macam seri tu kan. So dia dah ada macam-macam alat bantuan lah untuk ketepatan. Tu dia dah macam sniper lah. Tapi busur tradisional ni dia ibaratnya macam pistol. So dia basic. Tapi dia kemahiran kena tinggi untuk menggunakan dia lah. Sebab dia tak ada alat bantuan untuk ketepatan. Memang sebab tu kalau kita memanah berkuda, memang kita panggil kena ada instinctive archery ataupun panahan naluri ni lah. Kena menggunakan gerak hati tu, rasa tu yang penting. Kita kalau yang jenis memanah tutup mata sebelah macam tu tak boleh. Kalau memanah atas berkuda, memanah berkuda macam tu memang tak dan kalau memanah ground boleh lagi. Sebab memanah berkuda ni dia berlaku dalam masa yang sangat singkat. Sangat singkat. Dia memang kalau kuda tu kelajuan 100 meter dia boleh capai 6 saat. Kalau Usain Bolt berapa second? Hanya tanya aku tak kawan kan Usain Bolt ni semua. Manusia terlaju kat dunia pun dalam 9 point berapa kan. 9 lebih lah. 9 point berapa second je tu. Kuda 6 second. So maknanya lebih laju lagi lah. Yang aku naik kuda 7 second semua tu. Jadi emang kena tarik dan lepas je terus anak panah tu. Berdasarkan kita punya insting tu. Okay. So jadi memang kita perlukan busur yang basic macam ni lah. Macam busur orang dulu pakai. Macam tu je. Dan kelengkapan ni dengan anak panah saja yang biasa. Dan busur yang kita pakai ni sekarang ni material dia ada macam-macam lah. Tapi kalau antara busur yang terbaik dahulu adalah busur yang dibuat daripada tanduk lah. Ni lah salah satu busur. Kita tengok belakang dia tanduk ni. Apa Nasrul? Tanduk syaitan? Tanduk. Bukan. Tanduk syaitan. Kalau cukup panjang insyaAllah boleh buat lah. Dan kalau boleh tangkap syaitan tu. Dia tanduk. Dia kalau ni di belahan green ni dia pakai white cattle. Maknanya yang lembu putih. Macam seladang besar berbulu tu. Dia gambar cowboy memang tu. Okay. Tapi kalau di belah kita ni jenis yang macam kerbau balau, yang kerbau boleh pakai tu boleh pakai. Boleh pakai lah. Boleh pakai. So memang busur tanduk ni dalam sejarahnya antara busur yang terbaik lah. Dia buat daripada 3 bahan, iaitu tanduk. Lepas tu lapisan tengah ni kayu ataupun buluh. Yang ni lapisan buluh. Dan bahagian depan ni buat daripada tendon ataupun sinew.
tendon haiwan. Dia macam ligament, tendon ada panggil macam urat keting tu. Tendon. Okey, untuk siapa-siapa yang ada masalah ACL boleh simpan lah barang ni, boleh pakai. Tu dia memang ini yang kira binaan yang terbaik lah. Yang ikut kira dalam binaan sejarah. paling ikut spek dulu punya. Macam mana autentik yang dulu punya Okey. Tapi yang sekarang dah banyak dah buat daripada fiber. Macam busur yang ni buat daripada fiberglass. Busur John tu daripada laminated yang warna hitam ni. Dia punya ni. Material berbeza kan? Material yang berbeza. So material ni memberikan daya tujahan, ketahanan, ada faktor-faktor tertentu, vibration, feel rasa dia. Dan setiap busur ni, setiap tamadun dia ada design busur masing-masing. Okey. Contohnya? Macam contoh busur yang John punya ni warna hitam ni adalah design bentuk Turkish. Dia bentuk macam huruf D, kau tengok. Nampak huruf D. Oh, D betul lah D. D. Tapi kalau tengok busur yang ni, ni busur huruf bentuk dia huruf B. Okey. B. Sepatutnya pakai baby. Nampak buah aku dah ni. So jadi busur yang macam ni bentuk B lah. Dia nampak dia reflect dengan deflect balik. Okey. So jadi bow ni bow Sitian. Dulu ada satu bangsa tamadun, dia nama dia Sitian. So ni busur Sitian. Okey. So dia tak kisahlah, mana kata untuk kita nak mula-mula memanah ni, janji dia tradisional, gaya macam mana tu tak kisah. Atas kita. Sebab dia sama macam kereta lah. Dia orang suka Proton, dia orang suka Pro 2. Okey. So nak kata tu subjektif lah. Masing-masing nampak B40 tu bagi kereta Proton dengan Pro 2. Kita barang B40. Okey. Jadi marhain semua. Memang sukan mampu milik. Semua mampu buat. Betul. Saya nak beritahu kat anda, kalau sukan ni orang kaya main, saya takkan main. Dan saya takkan bawa Nasrul main untuk memperkenalkan sukan-sukan bangsawan ni. Saya takkan. Sebab saya tak mau anda di rumah rasa kecil hati, rasa terhina. Contoh, saya duk cerita ni kereta kontrol Nasrul. Hak RM5,500. Hak aku sendiri pun tak ada di rumah tu. Tapi duk cerita kereta kontrol dia punya imbangan dia punya tayar dia tak usah sembang lah. Lagi satu Nasrul, sebab apa? Antara kita nak tambah sikit kepada anda. Sukan memanah ni selain daripada sukan sunnah, mana kata dia terbuka untuk semua bangsa dan agama pun tak ada masalah. Sebab apa, kalau kita tengok even Korea ke, China ke, Mongolian ke, masing-masing dalam history mereka ada history memanah. Oleh yang demikian, untuk anda kat luar sana, tak kisah apa bangsa pun, anda boleh mencubalah sukan memanah ni. Sebab apa? Lah ni kita dah tengok ada banyak pusat-pusat memanah. Kita boleh pergi dekat pusat memanah dulu sebelum pada kita nak pergi aktif. Macam Nasrul kata, kita nak pergi ke sukan berkuda dan memanah, kita fokuslah dulu pada memanah terlebih dahulu. Kita bagi mantap dulu kita punya panahan apa semua, barulah kita pergi ke sukan berkuda pula. Okey Nasrul, macam kita tengok sekitar harga berapa? Sebab orang-orang di luar ni mesti nak tahu ni. Sekitar harga berapa kita boleh dapat bow yang kira yang okey lah, kira yang boleh main lah, kira bukan buat sendiri pakai bulu belakang rumah ke apa ke. Dia kalau bow yang untuk beginner ni, kita sekitar harga 300 ke 400 boleh dapat satu set. Satu set dengan anak panah. Dengan anak panah sekali. Dengan ni kita panggil quiver ataupun tarkas dalam bahasa Melayu dia, tarkas. Tapi sebenarnya kita ambil juga daripada bahasa Parsi. Kalau bahasa Parsi dia Turkish, dia punya tu. Turkish, okey. Dia punya ni. So jadi tempat untuk kita letak macam bag lah untuk letak arrow. So dapat satu set ni, dia 3 benda ni je yang penting sebenarnya. Dan mungkin lagi satu pelindung jari lah, pelapik jari kalau yang itu jenis, additional lah. Itu accessory lah. Accessory lah. So jadi dalam 3-400 boleh dapat. Kita boleh dapat lah yang orang kata untuk beginner lah. Tapi lepas tu bila dah lama, kita dah mahir, dah bertambah kekuatan, kita memang suggest untuk upgrade lah. Jangan tanyalah bow ni semua harga berapa depan ni. So ada juga bow yang orang kata yang high end lah. Dia mesti ada dia punya yang orang kata bangsawan lah, bangsawan. Tapi janganlah starting tu beli yang high end, lepas tu nanti 2-3 bulan main dah tak ni dah. Betul, sebab kalau boleh kita belilah yang berpadanan dengan kemampuan kita. Sebab apa? Macam Nasrul kata, itu range harga untuk yang okey-okey. Tapi sajalah kata kita rasa kita nak try saja, dia ada yang lagi rendah daripada tu pun. Betul tak Nasrul? Yang memang kualiti yang lebih low punya pun, tapi jangka hayat dia dan gaya ketahanan dia tidaklah sebegitu dan baik. Prestasi dia pun tak baik. Contoh kalau setakat nak memanah 5 meter, 10 meter boleh gagah lagi lah kot. Tapi lepas tu nak pergi 20 meter takut tak sampai. Sebab apa? Okey, anda mesti tertanya-tanya, macam setiap panah ni macam mana dia dibezakan? Busur
Busur. Macam mana busur ni dibezakan? Okey, macam Nasrul kata tadi, satu dari segi gaya dia lah, dari segi tempat dan peradaban daripada mana dia mai. Lagi satu Nasrul, boleh ceritakan sikit tak tentang poundage dia, kekuatan dia ni? Betul. Biasa kalau orang panggil, orang sebut berat busur, adalah berat tarikan, bukan berat fizikal busur tu. Tapi berat tu adalah peranan dia. Kalau macam bu tu terlalu berat, mungkin orang pegang cepat lenguh lah, letih kan. Jadi tapi berat tu tak signifikan sangat. Lebih orang penting kan berat tarikan tu. Macam John sebut tadi, poundage lah. Dia dikira dalam pound. So kalau poundage ni, dia ada biasanya bermula daripada 10 pound. 10 pound ni untuk budak-budak. 10-15 pound untuk remaja. 20 pound, 25 pound macam untuk wanita lelaki dewasa yang baru mula, 25 ke 30 pound. Lepas tu barulah kita mula ke yang lebih intermediate dan advance lah. Memang kalau ikut dari sejarah dulu, orang guna busur 70 pound. Kalau dalam peperangan ni, 70 pound baru orang guna, baru boleh tembus baju besi, baru boleh 70 pound Nasrul, nak tarik ni, takut tembak kawan. Tarik menggigil. Dia melilau. Dan dalam sejarah dulu, Sultan Uthmaniyah, kalau tak silap saya, Sultan Salim kot, kena check balik. Tapi dia membuat rekod sejarah. Dia buat panahan paling jauh 837 meter. Hampir 1 kilometer. Menggunakan busur 120 pound. 110-120 pound. Dia besar mana kawan ni? Orang Turki. Besar ni. Besar. Sebab ada satu sejarah yang mengatakan ada satu raja ni bila dia panah ni boleh tembus 3 ekor babi. Betul. Itu ni yang sama Raja tu lah. 120 pound tu. Tapi kira hang kenal tu yang ada tembak saja punya. Aku kenal waktu dia tembak babi. Nampak tak? Kira aku pergi memburu punya side. So mana kata kekuatan ni Nasrul, dia boleh kita akan boleh upgrade ke? Contoh macam lepas kita dah start dengan 25, lepas kita dah selalu buat, kita akan jadi lebih kuat lah kan? Kita biasa akan bertambah kekuatan. Dan kadang orang silap, dia ingat busur tu dia tukar tali boleh bertambah kekuatan busur tu. Sebenarnya tak boleh. Dia boleh tambah pun sikit je. Sama ada kita pendekkan tali, tapi dia boleh memberi kesan kepada busur lah. Dia punya. Tapi biasanya kalau kita upgrade, memang kita kena beli satu busur yang baru lah. Jadi biasanya orang kalau nak upgrade, dia akan tambah 5 ke 10 pound lah daripada poundage dia yang asal. Yang sebelum tu. Jangan terlalu banyak sangat. Sebab nanti kalau terkejut, kita pun muscle injured apa semua, boleh memberi kesan kepada kita punya fizikal lah. Bila dah injured ni, ada certain part yang tertentu kalau injured memang susah dah nak baik. Dan ni. Jadi kena berhati-hati juga. Jangan terlalu gairah lah. Jangan start aku ni gagah ni. Aku ni memang main gym. Sebab manah ni dia teknik. Kita ada jumpa bodybuilder mula-mula kata 50 tarik menggigil. Betul. Sebab teknik dia. Macam mana dia menggunakan kekuatan otot dan tulang dia untuk menarik dan menahan busur tu lah. Sebab saya kongsikan dengan anda dalam pengalaman, kita memang nampak kalau kata kita main memanah hak tikam-tikam, yang pergi funfair macam tu memang nampak senang. Tapi memanah hak betul ni, dia betul-betul menggunakan kekuatan anggota badan kita, dan teknik ni juga perlu betul supaya muscle kita juga terbina dengan betul. Di tempat-tempat yang memang kita perlukan. Contohnya di bahagian belakang badan kan Nasrul. Sebab antara, kalau tak salah aku, suka memanah aja yang betul-betul buat otot tu dia tolak sehingga ke bahagian tulang belikat belakang bertemu. Sehingga bertemu kan. Shoulder blade tu lah, kita punya tulang belikat kepak tu dia bertemu. Situ sebenarnya adalah kekuatan untuk upper body punya strength kat situ. Pada bahagian tulang, kita panggil back tension lah untuk bahagian belakang ni. Dan daripada back tension tu lah sebenarnya kekuatan kalau kita tumbuhkan ke apa cerita, dia tak daripada situlah dia punya engine dia. Dan kalau kita berkuda ni boleh menguatkan pinggang. Dan kekuatan sepakan ada daripada pinggang. Itu kita tahu lah pinggang tak kuat. Kekuatan sepakan daripada pinggang lah. Daripada kita twist pinggang kita. So akan ni. So jadi memang berkuda. Orang nampak tu macam ni. Masya Allah orang juga sebenarnya. So makna kata dalam pada kita berlatih memanah berkuda ni juga, kita melatih badan kita untuk juga boleh bersedia dalam situasi yang lain tu. Mana kata nak bertumbuk ke nak bertempur ke, kita dah memang dah terlatih sebab kita main memanah dan berkuda. Menarik. Sebab satu dia membantu kita punya balancing. Betul. Untuk bagi kekuatan seimbang kaki kiri dan kaki kanan kita. Sebab kalau kita naik kuda, biasanya kita ada kaki dominan lah. Kalau contoh, kita biasa kaki dominan kita kaki kanan.
Kalau naik kuda kita biasa akan terjatuh ke sebelah kanan kita sebab kita over tekan belah kanan. Okey. So jadi bila berkuda dia akan bantu kita untuk seimbangkan kekuatan kiri dan kanan. So kita punya bila kita bina muscle lah, bila berkuda dia akan kuatkan muscle inner thigh kita, bahagian dalam ni. Okey. Dalam kehidupan seharian pun tak ada aktiviti yang boleh menguatkan ni selain berkuda lah. So mana kata banyaklah dia punya benefit dia dengan berkuda ni. Secara saintifiknya untuk fizikal lah. Tu baru cerita fizikal lah. Belum lagi dari segi mental kita, spiritual kita. Benda tu semua memang kan peranan kan sebab kita bersama dengan benda hidup. Kuda ni benda yang hidup. Kalau naik RZ tu kita koyak dia jalan. Ni nasib hang kalau aku tak mau jalan. Kalau dia tak mau jalan, dia tak mau jalan. Betul. Dia tak mau jalan dia bukan boleh ni. Boleh paksa dia sebab dia pun dia nak buang kita, dia buang. Betul. Itu antara benda yang kita akan sembang saat lagi pasal ketakutan bersama dengan kuda ni. Tapi Nasrul macam kita kata tadi, 3 benda khas yang kita ada ialah busur, anak panah. Kalau anda tengok ni sedikitlah saya intro sikit sebab nanti anda akan dapatkan info yang lebih lagi lah. Anak panah yang digunakan oleh pemanah berkuda, dia kira biasanya kita akan ikut kita punya ni lah. Mana kata kita akan ukur lah kita punya berapa kita punya panjang tarikan kita. Mana kata untuk pemanah yang dah lama memanah, mereka akan modify dia punya anak panah tu mengikut dia custom lah. Dia custom. Contoh macam saya punya ni. Saya punya ni colour hijau kuning merah. Yang ni bukan buat mali bagi kat saya ataupun dulu saya pekida dah. Yang ni saya buat sendiri. Mana kata antara saya kongsikan dengan anda, minta maaf Nasrul aku kongsi lah. Saya depan guru saya malu. Saya belajar dengan satu lagi sahabat saya dan juga guru saya nama Anwar. Dia pernah jadi manager band saya tu. Juga akan setiausaha kepada Nasrul. Dia ajak saya untuk colour. Apa nama dia panggil bulu ni Nasrul? Feather. Feather ni okey. Dia ajak saya warna benda ni dengan menggunakan pewarna makanan. So makna kata dia asal dia warna putih. Lepas tu kita menggunakan limau nipis dan juga pewarna makanan kita celup dan kita adalah proses kita nak jemuk dan biar kering sehingga lekatnya warna tu di sini. Jadi kita boleh jugalah custom kita punya ni. Selain daripada tu antara bahagian yang ada dekat knock ni, bahagian yang ada dekat arrow ni adalah mata dia, point dia. Point ni pun ada pelbagai kan Nasrul. Dan juga knock dia. Knock ni bagi pemanah berkuda punya knock ni sedikit berbeza. Sebab dia lebih mudah untuk di lock. Jadi kita panggil fast shooting punya knock lah. Itu kita akan explain. Ada satu elemen lah yang perlu bila memanah berkuda ni. Kita akan pergi di sana sampai kat knock tu nanti. Tapi saya bagi tahu kat anda pasal arrow ni sedikit sebanyak dulu. Sebab apa? Tambahan lagi material anak panah ni yang John tunjuk tadi adalah daripada carbon lah. Carbon betul. Tetapi kalau betul-betul tradisional kita kayu. Biasanya dibuat daripada kayu, buluh ataupun buluh lah. Itu buluh. Yang biasanya ni lah. Sebab memang ada certain pertandingan memang diwajibkan memang fully traditional. Traditional betul. Saya pernah masuk macam Nasrul kata, saya ada contoh dalam kereta yang memang anak panah tu adalah anak panah tradisional yang memang fully pakai kayu dan juga dia kalau lagi mudah dah lagi mudah lagi mudah syahid. Harga dia tak murah. Sudahlah harga dia tidak murah sebab apa dia dibuat dengan tangan. Betul. Dia bukan handmade. Dia bukan dibuat di kilang bukan kan. Factory made. Ini boleh kira lagi factory made lagi lah. So itu sedikit sebanyak tentang arrow. Kita tak boleh nak explain kat anda lebih banyak sebab kita nak lebih fokus pada sukan memanah berkuda. Selain daripada tu juga quiver lah. Quiver ni macam saya punya quiver sendiri ni, ini kira custom made. Custom made makna kata saya ikut saya punya macam mana penggunaan saya di atas kuda. Macam Nasrul punya tu apa, Nasrul boleh angkat sikit punya quiver tu. Macam Nasrul punya quiver tu antara jenis yang sering digunakan lah oleh pemanah berkuda. Side quiver dia panggil ni Nasrul. Ni side quiver belah songsang, belah kiri. Side quiver belah kiri. Yes. So dia kena yang itulah. Okay. So quiver ni pun ikut kita juga. Kita dominan tangan mana dan selesa tangan mana. Dan quiver ni penting, yang paling penting dia tidak bergoyang. Dia mesti terletak elok pada badan kita supaya nanti kita tak teraba-raba nak cari arrow kita. Dan dia mesti dipisahkan lah, ada slot dia. Macam John punya ni dah ada slot tu, susun elok je. Nak diambil pun kita dah tahu dah ikut sekuen dia mana. Ikut susunan dia. Supaya itu akan membantu kita lah nanti bila nak memanah dengan pantas di atas kuda. Itu kita akan bincangkan saat lagi di atas kuda. Jadi sedikit sebanyak saya dah terangkan ke anda mengenai sukan memanah terlebih dahulu sebelum kita masuk ke berkuda dan kita akan
Cerita lebih lanjut lagi. Saya tahu anda kat rumah tu mesti sekarang ni tengah duk scroll dah. Shopee, duk tengok Bo, duk tengok Aero semua. Sabar. Kita nak kongsi dengan anda banyak lagi. Anda tunggu sah dan kita akan kembali lagi selepas ini. Raja. Halo hai. Kita sambung lagi. Macam mana? Dah dapat gasan memanah anda? Nanti sat dulu. Belum habis cerita. Jangan kalut. Macam Nasrul kata, sukan ni memerlukan perhatian dan juga memerlukan guru. Bagi adik-adik kita yang mana berminat, eloklah minta dulu orang kata izin daripada ibu bapa. Sebab apa? Benda tu bagus. Sebab apa? Macam even saya sendiri pun walaupun di usia ni, kita nak buat apa-apa satu permainan ni yang Rasulullah pernah buat ke apa, eloklah kita ada restu daripada kedua ibu bapa kita. Sebab apa? Barulah benda tu akan menjaga kita daripada sebarang kecederaan ke, daripada apa-apa yang lebih merisikokan. Okey Nasrul, macam tadi kita dah sembang sedikit sebanyak. Kita tak boleh nak cerita detail sebab bagi anda kat luar sana, anda boleh pergi carilah sebab kami bukan smart shop. Kalau smart shop dia cerita betul-betul barang tu pakai apa, barang ambil di mana semua. Tapi kita nak bagi kat anda sedikit lah orang kata entry level punya knowledge lah kan. Okey Nasrul, lepas pada kita dah ada set memanah. Lepas kata lah ni aku dah beli set mana, aku dah praktis dah kat rumah, dah terror dah. Dah terror dah pula. Okey lah ni aku nak pergi berkuda pula. Okey. Lah ni macam mana pula? Lah ni aku dah kira ibaratnya aku dah memanah di rumah. Aku tak ada siapa-siapa guru ke apa. Tapi aku ikutlah di YouTube tu. Kira dah ikutlah macam mana prosedur dia. Apa semua. Tapi dah boleh. Ni dah. Apa next proses aku yang kena buat? Nak mana betul. Boleh. Tak kisah kalau sebaiknya ada jurulatih yang ajar. Lagi bagus. Ataupun kat YouTube banyak dah orang buat sharing knowledge semua. Boleh lah try belajar di situ. Tapi mungkin lebih baik lagi kalau jadi kita di bawah berjumpa. Di bawah pengawasan. Jadi kita tahulah apa yang kita buat tu betul. Betul. Sebab Saya tak ada siapa nak manah check. ni bab keselamatan lah yang kita risau. Kita tak boleh main suka-suka hati. Mana kat tempat-tempat awam macam tu kan. Bawa busur, string tembak macam tu. gagak. Tak boleh. Tembak anjing. Pernah jadi kes macam tu. So jadi panah anjing. Panah anjing. Jadi anak panah tu duduk melekat, anjing tu duduk lari elok lagi. Astaghfirullahaladzim. Jadi fitnah. Jadi memang orang attack lah. Orang tu sebut ni senjata lah. Okey. Jadi kita nak jagalah sukan sunnah ni. Kalau kita tak jaga dia baik-baik, dia boleh jadi fitnah tu, kita risau. Okey. Dan kalau banyak kes-kes yang macam ni tak terkawal, nanti kita takut satu hari pihak berkuasa akan buat tindakan. Kan? Jadi kita tak nak macam di Singapura tak bebas, di Brunei tak bebas. Memanah ni? Memanah ni. Okey. Sebab memang dia orang anggap dia sebagai senjata. Okey. Jadi kita kena syukuri nikmat kita yang ada ni. Jadi kena jaga elok-elok lah. Okey. Tu kita pesanan untuk bab memanah ni. Memang senang nak berlatih. Itulah kebanyakan jurulatih memanah ni yang aku nampak dia menerapkan adab terlebih dahulu. Betul. Supaya kita tidak melakukan tindakan yang babi buta dan di luar kawalan ketika kita sedang mengendalikan busur. Dalam Islam pun memang dia ajar kita tak dibenarkan menjadikan benda hidup sebagai sasaran lah untuk latihan. Okey. Benda hidup tu termasuk pokok. Pokok pun walaupun hidup pokok lah, yang masih ni kita duduk tembak pokok apa kan. Atau kalau kita tertembak ni tak apa lah, tertembak tak apa. Tapi kita tak boleh jadi suka-suka hati kita ni lah merosakkan tembak pokok pisang. Tak boleh lah. So jadi itulah bab panahan ni kita sentuh. Dan memang ada hadis yang sebut Rasulullah sebut kekuatan itu adalah memanah. So jadi bila kita memanah ni kita nak 3 kali Rasulullah ulang. Kekuatan itu adalah memanah, kekuatan itu adalah memanah. So jadi kita nak cari apakah hikmah di sebalik memanah ni, apa yang Rasulullah maksudkan kekuatan tu lah. Okay. So tadi kita dah sentuh bab memanah ni. Dan untuk berkuda pula, berkuda ni kalau di KL ni di area Lembah Kelang ni ada banyaklah stable ataupun kandang-kandang kuda stable yang buat kelas riding lah. So jadi boleh pergi di mana-mana stable lah. Saya bagi tahu kat anda stable lah. Anda jangan ingat kedai-kedai mesin kuda. Satgi anda pergi cari nak mana berkuda ada kedai mesin kuda tak boleh. Dia kira tu kena booking lorong lah. Kuda 4 dia tak boleh. Tu stable. Kita ada banyak stable. Antaranya Nasrul yang kita boleh pergi untuk khidmat berkuda ni. Kalau nak belajar. Berkuda, kalau di macam tempat yang saya mengajar sendiri di Maib Serdang. Okey. Kita ada dekat kalau dekat area Gombak tu kita ada Rubinga di situ. Alam warisan. Alam warisan di Kuala Pilah dia punya ni. Kalau di Perak ada Batu Kurau, tempat sahabat kita Kembara Safwan, Mana berkuda Batu Kurau.
satu Malaysia lah, hampir setiap negeri lah ada kita sekarang punya dah makin aktif lah makin Nasrul kan. aktif lah. Berbeza dengan dulu waktu mula-mula betul, mula tu. betul. Dan orang kita pun dah start ramai dah yang bela kuda sendirilah. So jadi boleh carilah, dan berkuda ni pun dia berisiko tinggi sebenarnya. Okey. Dari segi aspek keselamatan juga. Sebab kalau kita pergi belajar mungkin salah guru dan salah tempat, dia punya risiko untuk kecederaan tu tinggi juga. Mungkin yang jenis main belasah cowboy je kan. Main letak tu okey pergi lari-lari macam tu. Sebab kita pernah tengok ada guru-guru yang tak bertauliah dia melatih orang menunggang kuda. Jadi kita takutlah, kita nasihatkan kepada anda, carilah guru yang betul, stable yang betul. Janganlah Mamat ni ada satu kuda belakang rumah dia. Siap. Ni tak boleh lah. Benda-benda macam ni lah saudara, kita kena make sure tempat tu tempat yang betul-betul ada orang ramai berlatih lah, yang kira bertauliah. Kita pun kena menilai lah, kena pandai menilai lah juga. So jadi itu penting lah, sebab bahaya, sebab memang orang kata kalau dengan berkuda ni boleh kadang orang slip disc, boleh baik slip disc. Superman jadi lumpuh. Betul. Tapi tak dinafikan dia ada itu. Superman tahu dia Superman tu. Lumpuh. Lumpuh tak kira. Betul. So jadi penting coach atau guru yang mengajar tu dia tengok keupayaan kita. Sebab setiap orang berbeza. Ada orang kejap macam John, dia memang bang magic. Jangan contoh, tu kita jangan sentuh lagi. So jadi dia tak apa, dia bagi sekejap je dia dah boleh buat. Lepas tu dia berani mati, tak kisah. Sebab nak naik kuda ni satunya kena ada berani. Berani lah, betul. Sebab dia, kalau dia asyik skeptical, was-was, takut kejap kuda ni nak buang, kejap kuda ni nak gigit, nak tendang, memang susah. Jadi sebab kita kena bersangka baik dengan kuda ni. Sebab kuda dapat rasa energi kita. Betul. Dan dapat feel kita punya sangkaan tu. Kita gemuruh ke, kita takut ke, dia dapat rasa vibration tu. Walaupun Faizal Tahir nyanyi lagu gemuruh, tapi dia naik kuda relax. Dia pun gemuruh kat naik kuda. Dia pun gemuruh juga. Faizal Tahir pun sama-sama turut bersama kita dalam memanah berkuda ni. Dan dia adalah penasihat daripada kita punya persatuan juga, salah seorang penasihat. Wow, amazing. Alhamdulillah. Nak cari orang yang ada pengaruh untuk ni yang kita nak tarik ni kan, macam John. Kita nampak sukan memanah berkuda ni semakin mendapat tempat. Dan tapi satulah yang menjadi kita punya kegusaran. Kita selit sikit. Kegusaran dia ialah kita tak mendapat sokongan yang cukup. Kita tak dapat pendedahan yang cukup lagi. Sebab tu kita salah satu inisiatif saya nak bawa Nasrul sebagai guru saya untuk kenalkan pada anda, sebab anda semua pun boleh tahu lebih lagi tentang memanah berkuda. Sebab kita rasa belum lagi kita nampak ada badan-badan tertentu ke, businessman ke yang rasa nak sponsor ke, nak rasa nak membantu ke. Terutamanya jutawan-jutawan produk-produk Muslim kan. Jutawan-jutawan produk-produk ni kita nak bagi tahu kat anda. Jutawan produk Muslim, daripada anda duk pergi beli motor Razak, daripada anda duk pergi buat karut-karut ni semua, eloklah anda letak di sukan yang eloklah anak-anak muda kita ni boleh memanah, boleh berkuda. Esok ni dia boleh, tak pun paling sikit dia boleh doakan kita. Betul. Daripada perbuatan yang dia buat tu adalah perbuatan yang menjalankan pahala. Dan kita pula bukanlah kata orang yang nak mining pahala ni, bukan. Tapi kita cubalah untuk membantu yang mana sukan ni supaya dia dapat berkembang macam mana sukan-sukan lain juga, macam mana bola sepak, macam kita tengok dia boleh pergi tiap-tiap tahun pergi World Cup apa. Sebab even Nasrul sendiri, antara kesukaran yang Nasrul hadapi apabila wakil Malaysia untuk pergi bertanding di luar negara, kurangnya orang untuk bagi support, kurangnya untuk orang sponsor untuk mempercayai pasukan Malaysia tu sendiri. Dan akhirnya waktu balik, sentiasa balik dengan result yang sangat baik. Macam kita tengok ada 2 orang adik kita baru-baru ni, dia pergi memanah di France kan, dan mereka pun tidak mendapat pendedahan pada peringkat awal, sehingga apabila mereka balik jadi viral, semua orang baru mereka pergi memanah kuda macam ni apa semua. So benda-benda macam ni Nasrul, kita harap anda kat luar sana, saya mewakili Nasrul dan juga Persatuan Memanah Berkuda, kita harapkan kepada anda, kita perlukan bantuan Bumi Fitra, orang-orang kita sendiri ni untuk sama-sama memajukan lagi industri panah berkuda. Sebab kebanyakan yang main manah berkuda ni anak-anak tafiz, anak-anak madrasah, orang marhain. Rakyat biasa, betul. Betul. Sebab anda mungkin ingat anak raja, tapi anak raja tak tahu main manah berkuda, betul. Dia pun boleh main polo lah aku rasa. Betul. Tapi memanah walaupun berkuda, pada asalnya ini adalah permainan anak-anak raja dulu. Kita lah anak raja tu. Kita lah anak raja tu sebenarnya. Dan saya pun teringatlah satu hadis seperti John sebut tu, memang Allah kata siapa yang
yang mampu untuk membela kuda, dia sebenarnya dah jatuh macam kepada hampir wajib untuk memiliki kuda. Dan bila dia belanja kepada kuda tu, dia ibarat macam sedekah yang tidak putus. Jadi setiap makan dia, setiap dia punya kencing berak dia pun semua pun akan dikira sebagai pahala dan ganjaran lah. So, jadi memang kuda ni satu binatang yang mulia, yang kalau dalam Quran pun ada surah khas untuk dia. Betul. Surah apa je? Jangan tanya aku. Surah Al-Quda. Surah Al-Adiyat. Itu salah satu. Dan banyak juga disebut. Kasut aku punya nama tu. Itu Arya. Okey, itu Arya. Surah Al-Adiyat. So jadi memang ada surah khas cerita pasal kuda. Memang kuda ni dimuliakan lah. Banyak hadis-hadis tentang sebab kuda lah. Saya menyentuh sedikit daripada, boleh dikira guru lah dalam sukan memanah berkuda ni, saudara Ahmad Dahlan. Yang mana kuda ni merupakan salah satu binatang kesayangan Tuhan dan juga Nabi, yang mana menjadi tunggangan para Nabi dan juga wali, dan dicipta daripada angin selatan. Mana kata Tuhan betul-betul muliakan seekor kuda ni. Betul. Jadi disebabkan itulah mungkin kuda ni pula, kalau kita tengok, dia ada satu rasa yang dekat dengan manusia. Dia ada. Saya tak tahu lah, kata saya ni bukan orang baik, tuan-tuan. Saya bukan orang baik, saya bukan orang yang kira okey tak mana apa. Tapi dengan kuda ni saya boleh belajar kasih sayang. Something yang saya boleh share dengan anda. Saya belajar dia tu, macam kita nak minta izin dia. Memanglah dia nak bawa kita ni nak naikkan dia apa. Tapi tak tahulah, mungkin ni barang untuk nenek lah kan. Kita ada tanggungjawab tu. Kita rasa dia binatang, kita perlu pastikan dia tak sakit, kita tak paksa dia, kita tak bagi dia rasa letih ke apa benda. Sebab benda-benda tu kita kena peduli juga, sebab dia binatang yang hidup. Betul tak Nasrul? Sebab betul. Ramai orang ada bukan ramai orang lah, ada segelintir orang dia tak mempedulikan kebajikan kuda. Macam kita tengok dia belah kuda, dia buat macam kucing. Dia lepas macam anjing terbiak, sampai ada makan kat tempat tu sampah ni. Macam belah kambing. Macam belah kambing. Sebenarnya tak boleh kan Nasrul. Kalau kuda ni dia memang kena tempat khas. Dia memang kuda ni, kalau kita tengok dalam Quran pun Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia, pasangan, suami isteri, anak-anak, harta, emas perak, kuda, kuda yang bertanda, binatang ternak. Lepas tu dan kebun-kebun. Allah pisahkan tu binatang ternak dengan kuda tu. Maknanya makam dia tu tak sama. Kuda tu lain, binatang ternak lain. Padahal kalau orang fikir kuda macam kambing, lembu. Jadi kenapa Allah pisahkan tu? Jadi kalau kita belajar secara saintifik pun banyak perbezaan dia. Kuda ni perut dia tak sama macam lembu dan kambing, dia sensitif. Dan kalau makan dia tu tak dijaga, tak ni dia senang sakit dan boleh mati. Dia punya ni. So, jadi memang lain. Dan dia perlukan macam-macam. Dia perlukan latihan, dia perlukan kasih sayang, dia perlukan perhatian. Kalau lembu kambing ni tak kisahlah. Dia boleh lepas. Pandai jaga diri. Pandai jaga diri. Ni kuda tak boleh. Kalau dia duduk seko-seko dia je. Kalau kita bila dia seko pun lama-lama dia stres. Dia memang duduk hidup dalam kawanan. Dia kena ada ni. So jadi memang special lah kuda ni. Dan dia pun memang macam John cakap tadi, kita memang ada rasa tarikan tu. Sebab dia memang Rasulullah sendiri pernah ditegur oleh malaikat Jibril kerana tidak memberi perhatian ataupun memberi perhatian kepada kuda. Dia. Jadi bila ni Rasulullah ambil kain ridak dia, kain dia tu lap muka kuda tu. Sampai sahabat tanya kenapa sampai buat macam tu. Rasulullah kata malaikat Jibril turun tak untuk menegur. Tidak berdapat sunnah lah tu. Tak ada kuda ni. So jadi sampai tahap macam tu. Dan kuda ni memang Allah tundukkan sebagai binatang tunggangan manusia. So jadi memang dia kadang ada orang cakap anjing ni binatang man best friend kan. Kita sebenarnya boleh train kuda jadi macam anjing tu, suruh berlari, ambil barang apa ke. Tapi anjing kita tak boleh naik dah. Kuda kita boleh dia boleh bagi kita duduk atas dia, boleh jadi kenderaan kita. Sebenarnya, dan memang ada hadis Rasulullah sebut, dia yang pertama yang Rasulullah sayang, suka adalah wanita. Yang kedua selepas wanita, kuda. So jadi kadang orang aku dua-dua pun aku sayang. Itu lain. Tapi betul lah, begitulah dia punya ni dia. Kadang orang selalu cakap Rasulullah suka kucing. Sebenarnya kuda antara binatang yang dalam Quran pun dia ada banyak cerita pasal kuda ni. Okey, macam kita tengok sukan memanah berkuda. Okey, kita masuk ke memanah berkuda. Antara elemen yang perlu ada bagi seorang pemanah macam kata tadi ialah fast shooting. Ceritakan sikit apa dia elemen-elemen ataupun
orang kata apa, persediaan yang perlu berada ketika nak menjadi seorang pemanah berkuda? Kalau ikut dalam manuskrip ataupun kitab lama dulu, kita sebenarnya ada banyak kitab-kitab lama yang ditinggalkan oleh pahlawan-pahlawan Islam dahulu yang menceritakan secara teknikal tentang panahan ni banyak. Bukan panahan saja, termasuklah pedang, lembing pun ada juga. Tapi yang lebih, orang kata lebih aula, lebih utama ni, yang banyak dia punya penciptaannya adalah tentang panahan ni. Okay. So jadi dulu orang kata para alim memanah dahulu atau para imam yang mazhab panahan, panahan ni ada mazhab juga. Okay. Bukan kita mazhab akidah, mazhab fiqh, tapi mazhab panahan pun ada mazhab juga. Jadi dia ada pendetilan di situ diceritakan. Jadi dia yang pakar-pakar ni dulu telah menggariskan kena ada 4 elemen ni. Okay. Dalam untuk seorang tu bergelar betul-betul sebagai seorang pemanah yang sejati lah. Okay. Yang pertama ketepatan. Ketepatan memang wajib lah tepat. Kalau memanah tak tepat je, tak usah memanah lah. Hampir main benda le pingpong ke apa. Yang kedua kepantasan. Kepantasan ni adalah kelajuan, kita boleh reload dan shoot anak panah tu. Okay. Dia punya reason sebab apa? Dia punya ni, satunya kalau kita lambat panah, kita tak cekap nak panah orang cepat, orang panah kita dulu. Okay. Macam tu. Ataupun kalau kita pergi berburu, kita panah, kawan dah lari dah. First tak kena, lepas tu nak tembak kedua, tengok dah lari dah, tak sempat lah. Kita terlepas binatang buruan kita. Kalau memanah berkuda pun sama, kalau hang lambat, memang babai je lah target tu, tak sempat. Dia je joyride. Joyride je lah, lalu je, lambat je lah. Jadi apa ni je lah, buat show macam dekat ni je lah. Lintas langsung. Lintas hormat. Lintas hormat. Yang ketiga kekuatan. Daya penembusan. Kekuatan ni termasuk daya penembusan anak panah tu. Sebab dulu kalau contoh kita tembak tu, ada orang boleh tembak tepat tapi dia tarik sikit lah macam tu. Teknik dia tu kan. Tak terbenam pun. Dia kena tutoing keluar balik. Ataupun kita pergi berburu tu, tembak kena binatang buru tu, tak melekat pun. Dia boleh lari seronok. Ni apa ni? Serius lah. Dan saya dulu itulah untuk menembus baju perisai. Itulah. Kalau tak efektif lah. Tak efektif lah. Yang keempat adalah keselamatan lah, ataupun kewaspadaan. Salah satu elemen dia adalah keselamatan. Keselamatan ataupun kewaspadaan. So hang tak boleh jadi reckless lah. Hang kena pastikan. Hang kena pastikan boleh tembak dengan pantas, dengan tepat, dengan kuat. Tapi pada masa yang sama, hang boleh melindungi diri hang juga sendiri daripada panahan-panahan yang selamat lah, kita tak terpanah orang kampung kan. Tak terpanah orang kampung. Orang jahat tu dah ada belakang, panah sebelah makcik tu. Tak mencederakan diri sendiri. Ataupun tak dipanah oleh orang lain lah. Kita duduk dia hebat, tak dapat nak elak panah. Kita tak aware dengan persitaran tu. Itu maksud dia keselamatan. So 4 elemen ni perlu ada. 4 elemen ni barulah bergelar seorang pemanah yang sejati lah. Yang betul-betul ni lah. Kalau tidak, kita mungkin pemanah sukan. Itulah. Ataupun pemanah hobi. Yang penting kan hanya ketepatan semata-mata. Okay, baik. So jadi yang tu lah, elemen tu lah tadi. Dan yang paling, kalau untuk memanah berkuda ni, antara yang paling penting adalah kepantasan tu lah juga. Jadi macam mana kita memasukkan anak panah tu pada tali tu tanpa melihat dan boleh buat tu dengan laju lah. Kalau ikut yang paling baik, kita boleh memanah sebatang anak panah dalam masa 2 saat ke bawah untuk melepaskan sebatang anak panah. So jadi contoh kita dalam 100 meter track, kita kata kuda yang laju 6 saat lah. Jadi sekurang-kurangnya boleh lepaskan 3 batang anak panah. Itu dia punya ni lah. Sebab apa? Kelajuan kuda juga sangat memberi tekanan untuk kita nak ni. Sebab mungkin anda ada yang tak pernah melihat pertandingan memanah berkuda. Mungkin anda ingat kuda-kuda ni semua macam kuda-kuda funfair yang macam dia lari awang, lari, dia pun lari dah. Ni ada kuda tu, dia tak ada masuk track, dia nak loncat tuan-tuan. Dia nak loncat-loncat, kawan tu lepas saja, dia lari yang betul-betul macam ada hantu amat dia macam. Kita atas tu mana dengan dia nak pergi ke kiri kanan lagi, nak suruh dia rapat dengan track lagi, nak ambil arrow lagi. So benda tu sangatlah memerlukan latihan. Dia tak boleh lah macam tiba-tiba saya pemanah sejati. Mungkin ada orang ada rezeki lah, sebab dia mungkin ada muscle memory, dia mungkin ada ancestor memory, tapi terlalu kecil lah dia punya percentage dia ni. Janganlah harap yang magic tu, haraplah latihan tu. Jangan duk harap saya memang keturunan pendekar awang jadi Fatah Hamid boleh, awak saya tak boleh. Dia bukan macam tu. Fatah Hamid pun main training dengan kami. Pendekar awang pun training dengan kami. So Nasrul, okay, macam hang tengok tu, macam kata
Apa antara pertandingan lah yang dipertandingkan? Orang tak tahu lah ni, orang tahu okey, memanah berkuda lah ni kita dah tahu dah 4 elemen ni perlu. Sebab dia pun takut lah lagi suruh kata sidik amanah tablik fatonah lagi. Nampak tak memanah habis dah. Kuda kan lagi. So lepas pada kita dah cukup elemen ni dan kita ada kuda dan kita ada coach lah, mana kata kita dah ada training lah. Apakah cabaran-cabaran dalam memanah berkuda ni? Sebab ada orang dia tak tahu. Kita panah ni dia ingat ada satu target saja ke, atau panah tu macam mana ke. Boleh hang terangkan sebuah sedikit tak dengan ringkas macam mana apabila pertandingan memanah berkuda ni dijalankan, apa prinsipal-prinsipal dan juga format yang dia buat? First kita nak cerita pasal kuda dulu. Maknanya mungkin orang tak tahu. Kalau pertandingan di dalam negara ni, kita dibenarkan lah untuk kita boleh lah bawa kuda kita sendiri lah. Sebab kita ada kenderaan dan sebagainya boleh bawa. Tapi biasa kalau macam atlet-atlet macam saya sendiri pernah keluar negara, kita akan menggunakan kuda yang disediakan. Memang tak berbaloi lah untuk bawa kuda sendiri daripada sini. Memang kos dia saja, shipping saja RM30,000. Mana hadiah tu pun tak tahu lagi boleh balas balik ke tak. So jadi memang itu antara cabaran dia lah. Mana first kita kena, dan bila di luar negara tu kita tak tahu kuda apa yang kita dapat. Dan kuda ni setiap macam John kata, dia ada macam-macam ragam, macam-macam perangai. Ada yang jenis excited, ada yang jenis nak melompat kan. So jadi kita memang kena ada banyak experience lah. Betul. Ada orang dia suka naik kuda yang baik je. Tu sebenarnya dia belum pandai naik kuda lagi. Dia baru pandai naik kuda yang baik je. Sebab kita kuda ni macam-macam. Betul. Jadi kita kena banyak pengalaman supaya kita tahu macam mana nak handle. Sebab bila contoh bertanding di luar negara, kita ada 1-2 hari je untuk sesuaikan diri, untuk kenal kuda tu. Dan lebih penting untuk kuda tu kenal kita. Bonding time tu. Jadi kita kena jadi macam ada kelebihan macam horse whisperer lah. Maknanya kita kena tahu macam mana nak ambil hati dia, macam nak memenangi hati dia. Sebab sukan memanah berkuda ni dua. Atlet tu, kita ni pemanah tu sendiri dengan kuda tu. Kalau kuda tu tak bagi kerjasama, hebat macam mana orang tu pemanah pun, memang kita dah tak tengok jadi. dah hari tu di pertandingan yang lalu. So jadi memang jahanam. Memang dia perlu kerjasama berdua tu. Dia memang mutual lah, dua-dua ni kena ni. So sebab jadi, antara salah satu ilmu lah kan, Nasrul, aku tambah sikit daripada macam kata bonding time tu kan. Antara salah satu ilmu seorang panglima zaman dulu, dia boleh bertutur dengan kuda. Mana kata dia boleh memahami kuda dan dia boleh bercakap dengan kuda. Mana kata dia ibarat kalau kata kuda dia mati, dia boleh ambil semangat kuda dia lama ni bubuh dalam kuda hak baru ni. Sebab sehingga sehebat itu kalau kita tengok dalam kitab lama Melayu pun, hang tua begitu mahir mengendalikan kuda sampai dia boleh jinakkan kuda yang tengah mengamuk. Kuda tengah mengamuk ni pun dia boleh pergi bagi relax. Mana kata dia ada ketenangan yang sangat tinggi apabila berhadapan dengan kuda. Sebab antara elemen yang perlu ketika berhadapan dengan kuda adalah ketenangan. Betul tak, Nasrul? Betul. Dan dia kata kuda dapat rasa energi kita. Kalau kita tenang, dia tengok ni, lama-lama dia akan rasa selesa dengan kita. Dia akan bagi kerjasama lah. Lagi satu benda yang penting untuk seseorang tu untuk bersama dengan kuda adalah karakter seorang leader tu. Dia kena ada kepimpinan tu. Kalau dia lemah, kuda akan rasa boleh bully dia. Akan bully dia. Sebab kuda dia nakkan seorang leader. Dia nak seorang yang dia boleh percaya dan dia boleh hormat. Macam marka jugalah dia betul. pun. Sebab bila dia percaya dan hormat kita, dia akan serah jiwa raga dia kat kita. Pasal tu kuda okey dengan aku, sebab kuda praktis dia marka dulu. Jadi bila dah ada ilmu tu dah. Dia marka cuma dulu. salah aplikasi. Salah pintu. Salah pintu. Dia teknik yang sama. Kena pandai ambil hati dia. Macam mana nak mengorak dia. Macam mana. Sebab bila dia dah percaya kat dia terlantak buat apa pun dia akan ikut kat. Sebab tu sampai tahap dia akan sanggup mati untuk kita. Sebab kuda ni asalnya adalah binatang mangsa. Maknanya dia ni prey animal lah. Dia betul lah, prey predator kan. Dia prey animal. Predator punya gigi dia. Dia prey animal ni, maknanya dia mangsa ni memang Allah jadikan dia ada kaki panjang, dia boleh berlari laju. So kalau apa-apa dia terkejut apa, dia akan lari dulu. Tapi contoh bila dia terkepung ke apa ke, dia dah tak boleh nak lari, baru dia akan menggigit atau menendang. So jadi dia punya kuda ni, kita perlukan karakter yang sebagai seorang pemimpin tu lah. Pemimpin ni bukan macam bos.
Okey. Bos ni arah paksa guna kekerasan. Lama-lama dia memang akan ikut lah. Tapi dia tunggu masa dendam, bila hang tak ada ke apa dia tak buat ataupun dia ada masa dia boleh balas, dia balas dia. So jadi sebab kuda ni memori dia kuat. Dia akan ingat libah-libah dia memang dia akan ikut dulu tapi yang tunggu siap dia dapat masa terleka betul dia balas dia bagi balik. Sebab tu kata dia seorang leader ni dia pandai macam mana dia nak ambil hati, menjaga kebajikan, sehingga kuda tu percaya dan hormat pada dia. So makna kata sebab dia punya budi dia tu, akhlak dia tu, dia baik dengan kuda. Dia prihatin dengan kuda tu punya kebajikan, sehingga kuda tu akan dengar cakap dia dengan cara yang terbaik. Okey. Sebab kalau kita tengok satu masa dulu pun para sahabat, even Nabi sendiri pun dia ada kuda kesayangan dia yang dia bagi nama sendiri pada kuda-kuda depa. Depa ada nama-nama untuk kuda-kuda depa. Sebab apa? Antara salah satu orang kata lambang kegagahan ataupun kepewiraan satu masa dulu tu di atas kuda, menunggang kuda. Jadi kita boleh ambil lah orang kata sedikit sebanyak iktibar ni. Sebab apa? Bagi anda yang nak cuba-cuba ni, kalau kata ada had umur ke Nasrul? Kalau orang nak tanya kok lah lagi, dia tanya ada had umur ke memanah berkuda ni tu? Biasanya bab berkuda ni orang tak berani nak ambil budak yang macam kecil sangat, bawah 9 tahun semua. Satunya dia tak ada kuda yang sesuai dengan saiz. Dia ada kuda saiz besar. Jadi bila kuda saiz besar ni, bila letak budak jadi macam gayat lah, duduk tinggi dan sebagainya. Tapi bila ada kuda yang saiz kecil pula, biasanya kuda-kuda saiz kecil ni dia lagi perangai. Kadang orang tengok lagi comel kuda saiz kecil, nak kecil lah. Tapi sebenarnya makin kecil makin perangai dia. Angkat tak aku ke macam mana ni? Dia senang, dia lebih kurang. Dia lagi akal dia lagi tinggi, lagi panjang. Akal dia lagi panjang. So itu cabaran dia lah sikit. Orang takut nak ambil risiko tu lah. Lagi satu dari segi equipment, sebab macam saddle atau pelana ni pun kena sesuai dengan saiz budak tu. Dia punya ni so kadang orang tak ada tak mampu nak menyediakan keperluan tu. So jadi sebab tu biasa kadang orang letak limit kena 13 tahun ke atas, 12 tahun ke atas. Tapi sebenarnya boleh daripada awal. Kalau kita tengok Mak Saleh umur 4-5 tahun dia dah train anak dia. Betul. Sebab memang kita akan nampak satu karakter yang berbeza kalau kita dapat train anak-anak kita dengan kuda ni. So kita kata tadi, kita akan nampak kepimpinan dia tu. Daripada kecil lagi dia boleh kontrol benda yang besar. Kalau setakat manusia datang nak bully dia, tak ada. Contohnya kita ada atlet Malaysia yang berbakat, Mika Irfan, yang daripada kecil kan dia orang kata diberi pendedahan dengan suka memanah. Dia start memanah dulu. Dia start memanah dulu. Lepas tu dia daripada awal lepas lah dia belasan tahun dia start dia awal lah. Nak kira orang kita dia awal sangat. Awal sangat. So mana kata macam Mika sendiri kita boleh nampak dia punya karakter dia macam mana dia sangat-sangat pandai handle kuda tu. Dia pandai ambil hati kuda kan. Dia memang seorang caretaker yang sangat baik. Dan kita nak benda tu, selain daripada kita pandai dan juga terlatih dari segi skill ni juga, akan tetapi kita juga melatih sifat pada diri kita tu. Kita jadi lebih penyayang, kita jadi lebih prihatin, kita jadi lebih peka, kita jadi lebih kisah. Sebab apa? Mungkin selama hari ni kita orang tak peduli, kita orang selfish. Tapi akan tetapi ini untuk memanah berkuda, kita kena pastikan kuda kita tu berada dalam keadaan yang okey dan juga bekerjasama dengan kita waktu pertandingan memanah tu kan. Okey Nasrul, macam tadi kita dah sentuh kuda yang keselamatan. Seawal umur 13 tahun lah kalau kata, kita boleh awal lagi, tapi kalau kata di tempat biasa 13 tahun lah kita ambil. Biasanya umur yang macam tu lah. Umur yang kira dewasa sikit lah. Lagi satu sebab kita tahu kebimbangan ibu bapa nak mengendalikan benda-benda tajam ni. Betul. Arrow ni semua kan, budak-budak takut sekali lagi cucuk kawan lah apalah. Takut juga tercucuk kuda. Cucuk kuda pula lagi, kuda mengamuk buang dia kan. Kita takut benda-benda itu. 13 tahun ni dia boleh fikir sikit lah. Dan juga kalau paling tua lah Nasrul, kalau kata sebab kita tengok sukan berkuda ni dia tak ada usia. Orang tua pun, even Dr. Tun Mahathir pun masih lagi naik kuda. Jadi usia ni tak ada penghalang lah kan. Tak ada. Macam orang selalu ingat Tun Mahathir, orang tahu Tun Mahathir naik kuda, tapi orang tak tahu bila dia start berkuda. Orang ingat mungkin dia daripada muda lagi dia dah start. Pada Tun start umur 60.
Oh ya. Naik kuda. Okey. Bukannya daripada umur 30-an, Oh, 40-an aku dah ingat daripada umur 7 tahun dia dah naik kuda dah. So kadang orang rasa macam ni dah terlambat lah. Kita jadikan contoh sebagai Tun lah. Tun tu sebagai contoh lah. Untuk umur 60 pun masih boleh naik kuda. Tapi kuda dia berabus lah. Dia Kuda hak relax lah. Kuda-kuda. Harga pun main juta-juta hadiah daripada Raja Arab Saudi. Lain lah dia punya treatment dia tu. Tapi kena sesuai dengan kita punya keupayaan. Ukur baju lah. Ukur baju di badan sendiri lah. Kalau memang 60 tu dah macam-macam sakit apa semua tu. Janganlah. Contoh ada gaut, kencing manis. Tak usah lah. Darah tinggi, sakit jantung, slip disc. Tulang bungkuk dah bisa terkeluar. Benda ni semua terlalu berisiko lah. Kalau kita dah memang main dengan carry injuries kan. Tapi kalau kata kita masih lagi, even though kita berada dalam satu umur yang tua ataupun lebih matang, akan tetapi kita ada kekuatan lagi. Mana kata ada setengah orang umur 60 tapi boleh pergi racing motor umur lagi. Jadi kalau macam ni kita boleh. Memang tak ada masalah. Jadi sebenarnya orang yang atletik ni cepat untuk dia belajar. Sebab body coordination ni mudah untuk dia dapat. Okey, macam kita tahu hak umur kira tak ada. Yang kat luar sana dah dah. Okey, benda yang depa tak apa nak berat badan. Sebab aku diberitahu oleh stable-stable tertentu. Macam ada stable-stable ni dia limitkan berat badan untuk kuda-kuda dia. Berapa ke berat badan yang paling maksimum lah Nasrul kalau kata nak naik kuda ni? Sebab orang nak tahu ni. Dia sebenarnya bergantung pada saiz kuda tu juga. Okey. So biasanya orang buat formula 20% daripada berat kuda tu. Contoh kalau berat seekor kuda biasanya average lah 400 kilo ke 500 kilo berat seekor kuda. Borak so dia. Kalau berat dia 400 kilo maknanya 80 kilo yang boleh naik 20%. Tetapi berat tu juga subjektif. Ada orang memang frame rangka dia besar. Tapi dia tak boroi, dia tak ni, dia fit. Itu tak ada masalah. Yang kita risau orang yang badan besar dan tak fit ni. Sebab satu kalau dia jatuh dengan berat dia tu, impact dia tu lagi kuat. Lagi mudah patah dan sebagainya. Lagi satu bila dia tak menunggang dengan cara yang betul tu, dia boleh mencederakan kuda. Kuda boleh sakit pinggang. Betul. Hentakan tu kan lagi dia punya. Sebab itulah orang meletakkan limit tu lah. Untuk berat badan tu. Sebab ada setengah stable dia meletakkan maksimum 90 kg. Sebab apa? Sebab mereka tak maulah mungkin kecederaan pada kuda mereka. Jadi bagi anda kat luar sana, kalau anda rasa anda minat berkuda, mungkin anda sebelum pada nak pergi berkuda tu, kita boleh pastikan tubuh badan kita fit dan sihat terlebih dahulu. Sebab satu, kita nak mengelakkan daripada kecederaan. Dua, kita nak memudahkan urusan kita untuk belajar mana berkuda ni. Sajalah kata, kalau kita perut besar ni, lagi tinggi pada dada perut, yang boleh buh cawan satu tu, mana nak ambil arrow, mana nak panah, nak tersendai lagi atas saddle tu, dia terlalu renyah. Ada aksesori pula dah tambah lagi dah lah. Kita nak buat tu pun dah memang orang kata dalam keadaan yang kalut dah. Tapi bila kita main dalam keadaan yang tak prepare, tak betul-betul fit ke apa, kita takut lebih mendatangkan kecederaan. Fitness tu penting lah. Fitness penting. Jadi kita kata naik kuda bukan macam naik motor. Kadang orang ingat, dia naik kuda senang kan. Tapi sebenarnya ada perkara yang perlu dilakukan. Kita kena fit. Kita kena carry kita punya own weight sebenarnya. Kalau tidak, kita bukannya kuda tu. Kalau tidak, kuda tu akan terbeban. Dia punya ni. So jadi kadang orang tengok, dia naik kuda senang lah. Macam naik motor. Tak sama. Motor memang duduk lah. Ni ada koordinasi tubuh badan yang perlu dilakukan untuk bergerak seirama, senada dengan pergerakan kuda tu. Tidak nampak ganggal lah. Memang ni lah. Nampak pelik lah. Sebab dan memanah berkuda ni adalah memang sebenarnya dia tergolong dalam sukan yang ekstrim lah. Betul. Dalam banyak-banyak disiplin sukan memanah berkuda, dalam banyak-banyak disiplin sukan berkuda, memanah berkuda je yang memang tak pegang tali pacuan tu, rein tu. Sukan lain semua pegang. Main polo ke apa, satu tangan pegang tali tu, pegang steering lah. Satu tangan pegang ni. Memanah berkuda dua-dua tangan kena lepas sebab dua-dua nak guna untuk memanah. Jadi memang kena betul-betul boleh seimbang, kena balance sendiri ya. Kalau tidak, risiko untuk jatuh tu tinggi ya. Sangat tinggi ya. Macam untuk pengetahuan anda, antara salah satu sukan yang paling susah dalam dunia, antara 5 top 5 sukan paling susah dalam dunia adalah berkuda. Itu baru berkuda. Baru berkuda dah sukan paling susah dalam dunia dah. Memanah berkuda, no hands. Okey. Orang kat luar sana lah ni, mereka dah tahu dah.
kuda kita datang dia macam. Lain ni depa mesti nak tanya hang. Hang pernah tak jatuh kuda atau mengalami kecederaan apa-apa ke sebab orang nak measure, selalunya orang nak measure risiko. Macam hang sendiri ada pengalaman tak pernah jatuh kuda atau injured? Dia orang kata kalau boleh kira jatuh tu mana belum cukup pengalaman lagi lah. Kalau boleh kira lagi lah sampai dengan kaki 20 jari ni boleh kira lagi. Ni dah tak terkira dah tak ingat dah berapa kali jatuh dah. Tapi kita bukan nak takut kan. Dia manah berkuda ni dia berisiko tetapi dia bukan satu benda yang mustahil lah. Yes. Tetapi kita memang nak tengok dulu kalau general perang dulu yang memang orang kata yang naik kuda ni kira macam squad komando lah, elite lah, khas. Bukan semua orang boleh naik kuda. Kuda pun tak banyak. Kuda pun tak banyak. Lagi satu dia skill dia tu memang lain. Dan kalau tengok pembahagian harta rampasan perang pun, ghanimah ni pun tentera berkuda ni dapat lebih daripada tentera berjalan kaki ni. So jadi dia memang diletakkan satu makam yang lebih tinggi lah sedikit. Sebabnya kena risiko tu lah. Risiko yang ada tu, kepakaran yang perlu, kemahiran yang lebih lah berbanding dengan kalau kita memanah on the ground ni kan. So jadi kalau macam saya sendiri pun bukan kita nak takutkan lah. Sendiri pernah patah jari, pernah jatuh kena jatuh atas besi, kena pijak kaki dengan kuda pun ada pernah. So memang tak terkira dah lah jatuh tu. Tetapi sebab kita suka lah, tu kita nak belajar. Satu kita suka, satu kalau kita niat tu memang betul kita belajar tu sebab nak ikut sunnah Rasulullah dan nak mencari redha Allah. InsyaAllah setiap apa yang terkorban ni, macam contoh anak panah kita panah patah hilang ke kita jatuh ni patah tangan semua, Allah insyaAllah akan bagikan ganjaran yang baik lah. Sebab kita percaya benda yang sunnah ni mesti ada hikmah yang membawa kepada kejayaan lah, insyaAllah. Sebab kita usaha untuk menjadi lebih baik. Betul. Okey, saya kongsikan dengan anda, Nasrul dia dah kongsikan daripada seorang guru lah penyiasat, dia dah jatuh banyak kali. Tapi Nasrul sendiri menjadi seorang guru kepada saya. Nasrul sendiri boleh kira berapa kali saya jatuh. Dan sangat pelik. Ni saya nak bagi semangat kat anda. Saya nak bagi semangat kat anda pula. Mungkin ada di antara kita kat luar sana yang mungkin keturunan dia dulu pernah menjadi seorang pemanah berkuda. Orang yang pernah berada di atas kuda. Kita tak pernah tahu. Macam saya sendiri pun, benda ni orang kata jadi dengan spontan, dengan secara tak langsung. Sebab Nasrul sendiri pernah tengok banyak benda-benda yang Nasrul baru ajak sekali dan saya terus boleh buat benda tu. Jadi anda pun boleh. Kalau saya boleh, anda pun boleh. Saya bukan kata special ke apa tak. Contoh, saya pernah pertama kali waktu kuda buang saya. Pertama kali lah kira kuda ni agresif chief lah. Waktu tu Nasrul memang perkenal saya tuan-tuan. Kuda tu betul-betul baru main. Yang dia tak pernah memanah berkuda apa. Kuda siapa? Kuda Abang Faizal Tahir lah. Saya pun saya nak train dia lah. Konon nak buat bonding tu. Tengah naik lepas perpuk meletup tu. Dia terus mengamuk. Waktu dia mengamuk, dia cuba buang saya. Tapi saya bagi tahu kat anda, reflect memori saya. Saya tak pernah belajar pun. Tapi saya terus berpaut pada tengkok kuda tu dan saya berdiri jatuh. Abang Faizal punya tak puas hati lah waktu tu. Waktu tu dia ada sekali sebab dia memang nak tengok saya jatuh kuda. Saya tu. Tapi Alhamdulillah, untuk pertama kalinya tu saya tak jatuh. Dan saya pernah jatuh lah. Bukan tak pernah jatuh langsung, bohong lah. Kalau tidak tak terror lah. Pernah jatuh tapi tak ada lah mengalami sebarang kecederaan serius. Lengah-lengah tu adalah. Mungkin saya bernasib baik sebab saya naik kuda ni di tempat arena, tempat training yang mana tempat dihaskan oleh Nasrul tu, dia punya tanah lebih lembut. Yang mana kalau jatuh tu pun kuranglah risiko kecederaan dia. Melainkan kalau jatuh betul-betul di balapan tu memang Assalamualaikum lah. Jatuh di track kan. Jadi kalau kita belajar, bagi saya kita belajar dan kita buat sikit-sikit, kita tak agresif terus, kita insyaAllah kita boleh orang kata elok untuk jatuh pun. Dan jatuh ni pula apabila kadang silap kita sendiri. Bukan kuda tu perangai dia satu pasal lah. Tapi andai kata kita betul-betul mahir mengendalikan kuda, insyaAllah kita boleh handle dia lagi dalam keadaan macam mana sekalipun. Dan yang penting kita kena belajar cara jatuhan yang selamat. Supaya kadang biasa orang jatuh dia tahan tangan tu. Itu memang biasa akan patah. Kita ada seorang sahabat. Kita ada seorang sahabat yang pengalaman dia macam tu. Yang dia jatuh dia tahan tangan tu. Aduh. So, jadi memang tu kita kena belajar cara jatuh dengan selamat. Macam mana untuk menyerap impact itu supaya tak ni lah. Mengurangkan risiko-risiko. Macam hang selalu pesan dekat aku,
kita jangan putus asa. Walaupun kita dah jatuh, kita jangan takut. Kita naik balik kuda tu. Kita main dengan semangat yang baru. Kita jangan rasa kita tak reti ke apa, tapi kita atasi ketakutan kita tu. Kita naik balik. Betul kan Nasrul kan? Sebab kalau kita berhenti sekat jalan dan kita nak main balik dengan syarat badan tak relai jatuh tu. Kalau kata kalau dah tercabut tangan semua janganlah. Maksudnya kalau jatuh sikit dah tak mau naik terus dah. Jangan sebab ada orang jatuh dia tu trauma. Betul. Kita ada contoh kawan kita Pak Luffy. Kita masih betul, menunggu kata dia. jatuh sekali bangkit berapa 7-8 kali kan. So memang itulah dia bergantung pada niat kita tu balik. Kalau kita punya why tu kuat kan, kita nak naik kuda tu sebab apa. Jadi ya kita tak disebut gagal lah selagi kita tidak berputus asa. Betul. Tu mungkin kita kekalahan yang kecil lah. Sampailah insyaAllah kita betul-betul. Sebenarnya bila dah pandai pun masih jatuh juga lagi. Dia punya ni. Ada hari dia jatuh juga sebab kita duduk atas kuda. Betul. Bukan duduk atas tanah. Tapi kuda sebenarnya sama macam orang bawa motor. Bawa motor siapa yang tak pernah jatuh? Cuba tanya. Betul, tapi kuda lagi selamat. Kuda 4 kaki, motor 2 tayar. Hang tengok, hang tak boleh kira macam tu. Okey Nasrul, orang mungkin nak tahu format memanah berkuda. Okey, kita dah cerita pasal kuda. Orang nak tahu apa dia yang dipertandingkan ni. Waktu pertandingan memanah berkuda, panah binatang bergerak ke, panah referee ke, kita tak tahu. So memanah berkuda ni dia ada 2 elemen markah dia. Satunya ketepatan pada sasaran tu. Lagi satu markah adalah kelajuan kuda. So jadi siapa yang boleh memanah di atas kuda yang laju dengan tepat, mana dia yang paling champion lah. Ada orang dia takut dia tak sempat, dia akan ambil kuda yang slow supaya dia boleh memanah dengan tepat. Lepas tu dia tension pula atas kuda tu sebab kuda tak mau lari. tapi dia rugi kat situ. Rugi pada time bonus tu. Dia punya ni. Dan kalau ikut format dia ada macam-macam lah. Ada yang tembak ke depan, ke belakang, ke sisi. Ada tembak ke atas pun ada. Tembak ke bawah pun ada. Sebab contoh yang biasa kita tengok, yang format yang sering dibuat ialah front shot, ni side shot dengan back shot kan. So tiga ni. Lepas tu pula sekarang ada macam-macam. Ada Masahi lah, ada yang tembak bola tu lah. Macam-macam lah. Sebab macam-macam. Apa? Orang nak mempelbagaikan lagi. Dan dia adalah suka-suka format-format tradisi sebenarnya. Bukan reka-reka lah. Yang berdasarkan dalam manuskrip-manuskrip lama. Okey, macam tu nak tembak piring itu nama apa? Kabak. Kabak. Itu format Turki. Dia ada letak macam dulang di atas tiang. Tembak ke atas. Kabak ni menguji kestabilan dan flexibility tubuh badan kita. Kena tembak target yang betul-betul di atas tanah dan target di atas. Dan tembak di atas tu pun kena ada gaya yang kalau betul-betul kita turun macam kona baring itu baru saya pernah cuba tuan-tuan. Memang kena tapi nak turun waktu dia tengah kanter ni bukan satu silap bulan tertonggek. Memang tertonggek kan sebab kita nak turun bow dan kita nak tengok ke atas. Dan benda tu kena ada teknik kita nak kena kepit kuda dengan cara yang betul. So benda tu menarik tu khabar. Lepas tu yang belakang tu lah yang kikas bawah. Kikas bawah. Selain daripada memanah, juga ada elemen-elemen lain di atas kuda yang dipertandingkan. Macam kita tengok banyaklah di negara Indonesia lah misalnya. Indonesia antara orang yang aktif dalam sukan memanah berkuda ni. Antara selain daripada memanah berkuda, Nasrul, katalah sajalah kata dah terror dah, nak upgrade, apa lagi ada boleh lawan atas kuda? Kita sebenarnya kalau sebut dia dipanggil ilmu Furusiah. Furusiah ni kira ilmu pahlawan berkuda lah. Islam dulu. So dia memang ada 4 kemahiran. Satunya menunggang kuda, kedua memanah di atas kuda, ketiga berpedang di atas kuda, yang keempat lembing di atas kuda. So mana kata aku boleh kalau kata orang beranak-anak aku pekerjaan Furusiah aku boleh tulis lah. Dia panggil Al-Faris. Faris ni. Al-Faris lah. Tentera berkuda lah. Pahlawan berkuda. Aku kena tulis Al-Faris sampai ni. Ataupun Satria. Okey, so mana kata 4 benda ni. 4 benda ni. Memanah, tombak, pedang dan juga kuda tu lah sendiri. Kuda tu sendiri. Okey. So tombak macam kita ada contoh di belakang ni. Okey. Kita ada ni penggunaan tombak, penggunaan pedang, dan dia ada nama sukan khas juga untuk guna pedang dan tombak ni. Dipanggil ten pegging. Kalau kata tombak ni. Kalau tombak dan pedang ni dua-dua ten pegging. Ten pegging. Ten pegging ni kalau translate dia pancang kemah. So orang pelik sukan pancang kemah. Benda pula. Kenapa dipanggil sukan pancang kemah ni? Kerana orang dulu dia menggunakan lembing
untuk bila dia gempur tentera musuh, kem tentera musuh, dia akan cabut pancang kemah tentera musuh tu. Dulu panjang kemah tak macam sekarang. Dia biasa ring, ada ring, lepas tu dia ada tajam ke bawah untuk pancang ke tanah. Ring tu untuk ikat tali tu. Biasanya kalau macam kemah tentera dulu, dia pacak 3 aja ring tu untuk kemah sementara. Jadi macam triangle punya kemah tu macam tu, untuk sementara boleh berteduh. Jadi dia cabut satu pancang je, kemah tu dah roboh lah. Okey. Jadi bila kemah tu jatuh, time tu dah kalut-kalut dengan ni semua, time tu mereka bunuh. Dia akan ni mengasak lagi tu, menghuru-hara keadaan. Itulah asalnya ni, sebenarnya daripada teknik peperangan lah. Asalnya sukan ni. Tapi sekarang ni dia dah disukankan lah. Maknanya diletakkan target, ada ni dia punya tu. So tapi menggunakan pedang dan lembing lah masa ni lah. Sebab macam antara yang kita biasa training ialah yang kita ambil target di bawah. Tapi ada format di Indonesia yang aku tengok ada potong buah apple tu. Okay. Kan dia macam dia ada dia boleh dirapatkan pedang dan potong buah apple, dan macam-macam lagi kita tengok permainan lembing dan juga pedang di atas kuda ni. Sebab apa? Kita berbalik pada sukan memanah berkuda ni, satu masa dulu kita aplikasikan benda ni dalam peperangan. Yang macam kita tengok apa-apa format ke yang dimainkan ke apa, dia memang dekat betul-betul dengan peperangan, dengan tentera, dengan pahlawan, dengan warrior. Dan macam di tanah Melayu ni sendirilah Nasrul, macam di tanah Melayu ni pun kita memang pernah dengar satu masa dulu kita ada pendekar-pendekar kita, panglima-panglima kita memang berkuda. Memang berkuda dan orang kata apa, memanah di atas kuda dan dekat tempat lain lagi lah. Tapi benda ni tak pernah tahu, tak pernah kita selidik lebih langsung ataupun lebih lanjut tentang sejarah tentang memanah berkuda di negara kita. Akan tetapi kita ambil lah peluang yang kita ada hari ini untuk sama-sama kita mengaplikasi dan belajarlah satu ilmu yang baru. Sebab sama-sama orang boleh try satu hobi yang baru kan. Macam hang tengok sendiri Nasrul, sambutan yang hang terima daripada sukan memanah ni, macam ada ke daripada bangsa lain? Alhamdulillah ada. Kita ada macam saya sendiri, saya dah bawa ada seorang budak bangsa Cina ni. Nama dia Jonathan. Jonathan. Li Jinming. Waktu dia nama dia Li Jinming. Nama Cina dia Li Jinming. Daripada dia remaja lagi, kita bawa tahun 2017 kali pertama saya bawa dia. Dan alhamdulillah 2018 kali pertama bawa tu, dan alhamdulillah dia menang medal waktu untuk kejuaraan waktu tu, pertandingan kejuaraan dunia untuk remaja lah. Di Korea Selatan waktu tu. So itu anak murid saya lah. Dan ada juga bangsa India. Ruben ni dia anak murid kepada ni Kekanda Akmal tadi, Coach Akmal tadi. Dia di Melaka, dia banyak training di Ladang Merah lah sekarang. So jadi kita ada juga, tapi tak seramai macam bangsa Melayu lah. Tapi sebab macam kita katalah, memanah ni sebenarnya dia sangat rapat dengan manusia ni, tamadun manusia ni. Cina dulu, dan tamadun Cina, memanah ni dianggap salah satu daripada 6 noble art dia panggil. Kan dia ada tulis kaligrafi apa semua tu. Memanah termasuk salah satu orang kata noble art lah, seni bangsawan ni. Kalau untuk kaum India pula, memanah ni memang lagi sinonim dengan dewa-dewa dia lah, Arjuna semua tu kan. Memanah, banyak cita-cita tu dalam kitab-kitab manuskrip Hindu banyak. So dia suatu benda yang besar sebenarnya. Dan dalam tamadun Islam sendiri pun panahan ni memang diangkat lah. Banyak hadis, banyak juga ayat Quran pasal memanah pun ada. In fact sampai Rasulullah kata kekuatan itu adalah memanah. So jadi benda ni, dan bukan tu je, Mongol, bangsa Eropah sendiri kan, semuanya memang dia berkisarkan ni. Panahan ni memang satu senjata ataupun satu ni yang sinonim lah. Cuma di tanah Melayu ni mungkin kita itulah jarang diceritakan. Kurang pendedahan. Padahal dalam hikayat Hang Tuah ada cerita. Macam John sebut tadi tu, kuda Hang Tuah nama dia Awana. Ada cerita pasal tu. Hang Tuah pernah panah layar kapal patah. Layar kapal tu besar mana nak panah dah dia panah. Mata macam mana dia pakai? Mata jenis apa dia pakai tu boleh patah layar kapal shoot tu. So, jadi tapi tak tidak diceritakan, diwar-warkan ataupun dihebahkan supaya mendapat perhatian lah benda tu kan. Jadi untuk anda kat luar sana, untuk bangsa-bangsa lain ke apa, rebut peluang ni. Dia bukan pasal contoh.
So kata memanah berkuda ya, anda kena jadi orang Islam. Tak. Dia sebab apa? Apa yang kami kongsikan ini adalah jati diri kami. Yang main daripada, yalah takkanlah kami nak pakai macam Mongol. Sebab rasanya Tok Nasrul pun bukan Mongol ke, yang main pada Arab ke apa. Dia pakai dalam busana Melayu. Satu elemen yang paling menarik yang ada dalam sukan memanah berkuda ialah berbusana. Betul. Ceritakan sikit Nasrul. Dan kita memang macam John cakap, jati diri tadi, kita membawa identiti bangsa masing-masing. Betul. Kalau kita pergi bertanding di luar negara tu, bangsa Turki tu dia akan pakai jubah Turki dengan dia punya serban besar tu. Kalau apa orang Arab pakai jubah dia. Arab akan pakai jubah dia. Tapi dia pakai berseluar lah, bukanlah jubah kain dia. Patut dia pasal masuk dalam angin masuk. Lepas tu apa, kalau Jepun pakai baju samurai. Okey, aku tu ada bulu-bulu tu Korea kan. Baju samurai tu. Korea akan pakai baju dia, Mongol akan pakai baju dia, yang European akan pakai baju dia, baju besi dia. Takkan anda nak pakai baju PBSM? Kan? Jadi memang dia bawa identiti bangsa tu, tamadun tu masing-masing, dan mereka bangga, kita memang bangga dengan ni. So jadi memang itu satu yang special lah berbanding sukan lain. Sukan lain memang akan pakai tracksuit dan sebagainya. Kita lah mengekalkan identiti tu. Identiti sebab apa? Beberapa kali apabila peserta-peserta negara kita bertanding, senang untuk kita cap peserta negara kita mana sebab bertanjak, berbusana macam apa yang Nasrul pakai ni. Ni antara contoh lah pakaian yang Nasrul akan pakai ketika berada di atas kuda. Selain daripada dia adalah beberapa jenis pakaian lagi, dan antara salah satu elemen yang paling penting, walaupun kalau ada ni sajalah penambahan pada anda, kalau anda tengok dia pakai tanjak, di dalam tanjak tu ada helmet kan Nasrul? Betul. Ada helmet. Dia bukanlah pakai semata-mata tanjak. Mungkin kalau zaman dulu ialah, tapi disebabkan benda ni dah kita nak jaga keselamatan for long terms punya benda, dan juga kita nak jaga orang tu supaya janganlah jadi apa-apa ketika pertandingan, nanti dia akan merencatkan pertandingan. Jadi kita utamakan faktor keselamatan, yang mana di dalam tanjak dan juga serban yang dipakai tu akan ada helmet. Memang disyaratkan lah. Memang disyaratkan pakai helmet dalam kepala tu. Macam anda tengok pakaian yang saya pakai, inilah pakaian yang saya pakai ketika memanah berkuda. Yang saya pakai, kenapa tak sama macam Nasrul? Sebab saya pakai mengikut daripada pakaian 5 generasi daripada saya. Mana kata saya keturunan Dipati. Jadi inilah keturunan Dipati pakai ketika dia naik kuda dan dia memanah ke apa, inilah pakaian yang dia pakai lah. Kira boleh lah kalau aku nak pakai macam polis trafik tu semua mungkin panah tak kena lah kot. Tapi apabila kita selesa pakai pakaian jati diri kita, maka semangat tu akan kembali. Betul tak Nasrul? Sebab apa kita nak benda tu, kita balik pada jati diri kita. Macam mana satu masa dulu tok nenek saya berjuang untuk agama, bangsa dan tanah air, dan saya juga harap berdasarkan bakat yang tersisa pada diri saya ni, dapatlah juga peluang saya ni buat benda yang sama. Kan? Sebab apa kita ni bukan orang baik ke, orang alim ke apa, nak harap dengan masuk syurga dengan pahala ni tak. Tapi kalau kata boleh mati untuk Tuhan, andai kata boleh mati untuk Tuhan, untuk jaga negara, jaga bangsa, jaga tanah air kita, ni je lah yang kita boleh buat kan. At least sedikit sebanyak bukan saja sihat, kita juga dapat mempertahankan keluarga kita. Betul. Orang-orang yang kita sayang dengan skill-skill dan juga benda yang kita ada. At least kita dapat guna waktu yang diperlukan tu, boleh gunakan benda ni untuk ni lah. Betul. Jadi kalau kita main suka-suka yang lain tu, tak tahu kalau musuh datang macam negara, takkan kita nak sepak bola kat dia. Dia sepak balik. nak smash raket badminton. So tak jadi boleh lah. Dia banyak ni lah 2-3 in 1 punya purpose lah. Dan memang kita, memang saya ingat pun macam John cakap tadi, kalau seorang Muslim tu dia tidak ada niat untuk berjihad, berjuang di jalan Allah ni, dia kira macam mati munafik lah dia punya tu. Jadi setiap orang Islam ni, satunya memang memanah berkuda ni dapat memupuk sifat berani tu. Jadi kita nak tanamkan semangat tu di dalam diri kita lah. Sebab kalau kita tak ada niat yang macam tu, kita risau tu. Betul. Sebab kita memang anak-anak muda generasi kita yang baru ni sekarang ni, kita tengok memang mungkin dah tak ada fikir dah pasal benda macam tu kan. Perjuangan dan sebagainya. Sebab kita tengok dalam pertandingan baru-baru ni, pelibatan anak muda kita, walaupun ada ramai, tapi masih lagi di tahap yang orang kata sikit lah. Pendedahan dia kecil lah kan. Sebab anak-anak remaja kita dah makin ramai yang memanah berkuda. Ada yang bakat-bakat baru yang sangat bagus pun kita tengok kan. Akan tetapi kita harapkan lebih ramai lagi. Anda kat luar sana, sebab apa kita sama-sama cari jati diri kita. Bukan kata dengan memanah berkuda aja, banyak lagi cabang lain. Tapi ini salah satu yang kita boleh gunakan sebagai orang kata apa, hobi ataupun medium untuk kita kenal diri kita balik, tok nenek kita balik. Itu sajalah kan Nasrul. So macam kita tengok pertandingan-pertandingan yang diperbuat lah ni semakin aktif.
Mungkin hang ada sedikit sebanyak nak bagi saranan kat orang luar sana ke, kau ada yang nak sponsor kuda ke, kau ada yang nak ni ke apa, macam mana depa nak rasa depa nak contribute something kepada persekutuan memanah berkuda ni? Kita satunya kita kalau macam orang yang tak pernah tengok, tak pernah orang kata tak pernah rasa lah. Kita kalau time kita buat program tu insya-Allah ni kita boleh promo sekali lah, kita 10 hari bulan ni. Okey. Tak tahu dan sempat ke tak keluar. 10 hari bulan okey. 10 hari bulan ni ada kejohanan wanita di Kesuma Stable sebenarnya. Okey. So jemput mai semua datang, kalau tak pernah tengok nak pegang kuda semua boleh datang time tu. Okey. Ambil feel dulu, ambil rasa dulu, tengok macam mana semangat waktu pertandingan tu semua. Supaya dapat inspirasi dan semangat untuk mencuba tu lah. Ni benda yang bagus Nasrul, kita tak kongsikan. Hang terlupa nak bagi tahu. Apa dia? Sebenarnya memanah ni bukan untuk lelaki saja. Betul. Sebenarnya memang kebelakangan ni memang wanita lebih banyak memanah berkuda. Tu mana pi lelaki-lelaki kita ni. Allahu Akbar. Adakah memang orang kata di akhir zaman ni lelaki semakin pupus? Sikit mana dah. kejantanan tu semakin pudar. Sikit dah sekarang kita ni. Sikit dah. So jadi memang lebih ramai muslimat yang berminat nak sebab belajar. Sebab yang kita ramai muslimat memanah berkuda. Musibat yang ni kan. Musibat ni. Dia tak naik kuda lah. Okey, so kejohanan memanah berkuda perempuan wanita memang khas untuk wanita saja. Khas untuk wanita dan kita ada penyertaan daripada Indonesia. Syariah compliance lah ni. Syariah compliance lah. Kita sebab kebanyakannya yang memanah berkuda ni alhamdulillah kebanyakannya yang jenis yang menjaga lah aurat dan sebagainya ni kan. Dan anak-anak tahfiz madrasah. Kadang mereka lebih selesa lah. Tapi kita tak nafikan bila bekerja dengan kuda ni apa semua ni masih memerlukan lelaki lah untuk mengawal, mempersiapkan kuda sebagainya lah. Tapi kita cubalah mendidik supaya kita punya muslimat ni boleh berdikari, boleh ni lah. Tapi masih di bawah bimbingan dan pantauan. Okey. So kita nak bagi orang kat sana bukan untuk lelaki saja. Untuk perempuan, untuk wanita pun boleh. Untuk mak-mak, kakak-kakak, adik-adik pun boleh. Boleh, betul. Okey, Nasrul. Kata-kata kepada anda di luar sana yang nak sponsor kuda, yang nak bagi yang nak bagi dana, yang nak mungkin kerajaan ada badan-badan ke yang rasa ini sukan yang ada potensi untuk dimajukan. Memang nampak ada dia punya orang kata masa depan yang begitu cerah. Jadi kat luar sana. Kita macam John cakap tadi, kita memang biasa kalau kita pergi pertandingan luar negara, kita biasanya memang akan naik podium. Kita akan bawa kejayaan balik lah. Alhamdulillah. Jadi memang nama Malaysia ni disegani lah di luar negara tu, di pentas antarabangsa ni. Tapi tak dinafikan disebabkan beberapa kekangan, terutamanya dari segi itulah dana dan sebagainya tu, kita tak dapat mempersediakan orang kata betul-betul bagi sepenuhnya lah untuk persediaan pasukan kita. Dan juga antara kekangan kita adalah kuda-kuda ni lah. Tak dinafikan kos untuk kuda-kuda ni memang tinggi. Terutamanya untuk mendapatkan kuda-kuda yang baik ni lah, baka-baka yang baik ni. Dan biasanya kalau saya boleh share sikit, tadi kita dah share pasal harga busur dan ni kan. Untuk mendapatkan kuda yang baik biasanya bermula daripada 15,000 ke 20-30,000. Itu memang aku tak ada lah kuda tu. Itu rate kuda yang orang kata dah ready lah. Dah steady. InsyaAllah boleh pakai lama dan ni lah. Tapi kuda bawah 10,000 pun boleh dapat. Tapi basic dia banyak perkara kena dilakukan lah. Kena schooling dia balik dan sebagainya tu lah. Nasib-nasib lah. Ada yang okey, ada yang tak okey, memang tak okey terus sampai ke akhirnya saja. So jadi kita perlukan tu sebab sambutan masyarakat kita memang sangat baik. Ramai yang nak. Tapi disebabkan kekangan ni jadi ada keterbatasan lah. Sebab kita punya antara perjuangan kita, sebab kita yakin benda yang sunnah ni, memanah, berkuda ni, sepatutnya lebih ramai umat yang boleh dapat manfaat daripada sukan ni. Kita tak nak dia jadi eksklusif, tak nak dia jadi untuk macam golongan elit, kaya je, tak nak. Jadi kita semua. perlukan bantuan itulah dari segi tu. Yang macam contoh siapa nak infak kuda, infak buat kuda angkat ke, penjagaan kuda bersama kan.
Dan yang lebih lagi tu kita boleh explore lagi macam-macam. Macam sekarang alhamdulillah pembuatan busur kita ada yang tempatan semua. Antara cabaran berkuda juga adalah daripada segi pemakanan lah. Kita banyak sangat ambil makanan barat ni. So, jadi itu yang setiap tahun makin naik semua. Kita perlukan ke arah menghasilkan makanan kuda semua. Menggunakan lokal punya bahan. So jadi benda-benda ni memerlukan kos lah. R&D dan sebagainya kan. Kawasan tanah. Dan kita punya tempat fasiliti kita pun kalau nak dibandingkan negara-negara Arab ni memang jauh ketinggalan lah. Fasiliti tempat kita memanah berkuda tu. Kita sekarang ni sekadar ada track, ada ni okey. Tapi kita tetap buat kerja lah, walaupun tak ada nak kata nak harapkan semua sempurna dulu, memang tak jalan lah. Tapi kita agak jauh jugalah ketinggalan ke belakang kalau nak bandingkan di sebelah Eropah, sebelah Arab. Jadi untuk kita betul-betul nak bagi saingan sampai kita betul boleh jadi juara dunia ni, banyak benda lah yang kita nampak di dekat persatuan ni. Kita menyusun lah program pembangunan tu. Tapi itulah kita antara yang utama sangat digalakkan, sangat dihargai lah. Dan macam digalakkan. kita ada macam bank-bank sponsor untuk sukan-sukan ni kan, untuk sukan badminton dan sebagainya. Kita pun mencari rakan kerjasama strategik lah, yang boleh bersama kita. Dan insyaAllah ini adalah sukan, dia bukan sukan semata-mata, dia adalah salah satu sunnah. InsyaAllah kalau tu pahala tu akan berpanjangan lah, selagi mana diorang memanah berkuda ni. Dan mana tahu daripada yang ni jugalah yang akan menjadi pejuang-pejuang, kita pun tak tahu kan. Di akhir zaman ini kan, itu mungkin kita pun tak sempat. Jadi tapi kita buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Kita membina asas, foundation ni. Nasrul, kalau kata nak menghubungi hang, dan ni orang dah tahu dah, orang nak sponsor dah ni. Ni ada orang nak bagi kuda, nak bagi tanah semua ni. Nak hubungi Nasrul ke, nak belajar mana ke macam mana? Boleh. Kalau ni kalau menghubungi saya secara direct boleh FB page saya ada Muhammad Nasrul Kamrul Zaman, ataupun dekat IG Panah Legenda, Panah_Legenda. Ataupun boleh berhubung direct pada kita Persatuan Memanah Berkuda Malaysia lah, kita ada. Ataupun Malaysia Horseback Archery Federation, dekat FB pun kita ada. So boleh berhubung lah dengan kami. Kita memang mencari rakan kerjasama strategik yang nak sama-sama membantu kita membangunkan sukan memanah berkuda ni lah, insyaAllah. Macam tu lah sedikit sebanyak. Terima kasih Nasrul. Di peluang ini juga, di kesempatan ni juga, aku nak mengucapkan ribuan terima kasih Nasrul untuk segala ilmu dan tunjuk ajar yang hang bagi kat aku selama ni. Kita harapkan mudah-mudahan anda kat luar sana sama-sama boleh ambil iktibar. Sebab apa? Satu masa dulu, ini adalah satu sukan anak raja. So kalau anda boleh main, anda boleh terror, anda boleh juga ada di level-level anak raja tu. Sebab anak raja lain ni pun tak confirm boleh main lagi. Dan juga saya nak bagi tahu kat anda, selain pada anak raja ke, tak anak raja ke, benda ni pula akan buat kita lebih sihat. Kita akan jadi a better person. Kita akan lebih jadikan kita orang yang lebih baik. Orang yang lebih baik daripada semalam. Dan anda boleh cuba sukan ni, apa-apa boleh cari Nasrul. Jangan lupa kita akan bersama anda lagi dalam Sera Podcast episod yang akan datang. Lebih rancak, lebih macam-macam kita nak bawa main ke anda. Sehingga itu dulu Sera Podcast Shempot.